Bercakaplah dengan anak lelaki saya yang pekak itu, dan saya akan berikan awak 1 juta ringgit. Jerit jutawan itu sambil seluruh restoran mentertawakan pelayan yang dimalukan. Dia tidak tahu, dia baru sahaja membangkitkan orang yang salah. Bunyi sudu garpu berlaga pada pinggan seramik halus, bergema di seluruh dewan utama restoran Purnama Indah, salah satu premis paling eksklusif di bandar itu. Zara Abdullah mengimbangkan 3 pinggan di lengan kiri, sambil memegang sebotol wine mewah dari Prancis, di tangan kanan bergerak di antara meja-meja dengan ketepatan seperti seseorang yang telah melakukan itu ribuan kali. Tiada siapa yang memandangnya secara langsung. Bagi pelanggan kaya yang sering mengunjungi tempat itu, dia hanyalah seorang pekerja lain sebahagian daripada perabot yang tidak kelihatan. Ketepi orang penting sedang lalu dan awak berdiri di sini seperti patung. Suara garau bergema di laluan servis. Zara hampir tidak sempat bertindak balas sebelum merasakan tolakan kasar yang hampir menjatuhkannya menyebabkan dulang berisi gelas kristal bergoyang berbahaya di tangannya. "Maafkan saya, Tuan," dia menggumam secara otomatik menundukkan kepala, sambil berundur ke tepi membenarkan lelaki itu dan rombongannya berlalu. Sentiasa begitu. Pelayan seperti dia adalah halangan bukan manusia. Puan Rohani pengurus restoran muncul di sebelahnya dengan riak wajah tegang. "Zara, demi Tuhan berhati-hati. Itu Datuk Razak Tan Sri, pemilik rangkaian hotel mewah. Jika dia mengadu tentang awak kita akan berada dalam masalah besar. Itu tidak sengaja, Puan Rohani. Saya tidak berminat. Awak tahu kita tidak boleh kehilangan pelanggan seperti itu. Pergi ke dapur, atur dulang, dan kembali dengan cepat. Kita ada malam yang panjang di hadapan." Zara mengangguk dan menuju ke dapur memegang erat gelas-gelas yang hampir dijatuhkannya. Lengannya sakit, kakinya merayu untuk berehat, tetapi dia tidak boleh mengeluh. Dia tidak mampu untuk mengeluh. Bukan apabila dia mempunyai bil tertunggak, bukan apabila sewa akan tamat tempoh minggu berikutnya, bukan apabila dia memerlukan pekerjaan ini lebih daripada udara itu sendiri. Di dapur, Chef Rizal bahkan tidak mengangkat pandangan apabila dia masuk. Zara, meja 9 sudah menunggu pembuka selera selama 10 menit. Pelanggan sudah mengeluh 2 kali. "Saya akan bawa sekarang juga," jawabnya mengambil pinggan dengan cepat dan kembali ke dewan. Purnama Indah adalah salah satu restoran paling mahal di bandar itu, sering dikunjungi oleh ahli perniagaan, ahli politik, orang yang membelanjakan dalam satu malam apa yang dia peroleh dalam sebulan penuh. Zara bekerja di sana hampir setahun, sentiasa, tidak kelihatan, sentiasa senyap, sentiasa cuba untuk tidak melakukan kesilapan yang boleh menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Tetapi tidak selalu begitu. Ada masa di mana dia mempunyai kehidupan yang berbeza, impian yang berbeza, masa depan yang kelihatan cerah. Ada masa di mana dia tidak keseorangan. Zara berhenti berangan bangun dan bekerja. Suara Puan Rohani mengembalikannya ke realiti. Meja 12 memerlukan lebih banyak wine, dan bersihkan meja 5 pelanggan seterusnya sudah menunggu. Jam berlalu perlahan. Menghidang, membersih, tersenyum sopan walaupun dia dilayan seperti tiada apa-apa, mengabaikan komen kasar, menahan kesombongan mereka yang berduit, dan percaya itu memberi mereka hak untuk bersikap kejam. Cik hidangan ini sejuk. Seorang lelaki pertengahan umur mengeluh dengan lantang memetik jari ke arahnya, seolah-olah memanggil seekor anjing. "Awak tidak tahu buat kerja dengan betul, bawa pergi dan bawa balik yang panas. Maafkan saya, Tuan, saya akan tukar segera. Dan belajarlah bekerja dengan betul. Bukan susah sangat nak hidang makanan panas." Zara mengambil pinggan itu dan kembali ke dapur menelan penghinaan. "Sentiasa begitu. Sentiasa. Sekarang apa pula?" tanya Chef Rizal jengkel melihatnya masuk lagi. Pelanggan kata sejuk. Sejuk sebab dia menghabiskan 15 menit berbual sebelum makan, tapi sudah tentu salah, kita akan panaskan dalam ketuhar cepat dan bawa balik. Sementara menunggu hidangan dipanaskan, Zara bersandar pada dinding dan menutup mata seketika. Dia terlalu letih, bukan sahaja secara fizikal, tetapi emosi. Bangun setiap hari untuk bekerja di tempat di mana dia dilayan seperti tidak kelihatan, di mana setiap kesilapan boleh bermakna pemecatan, di mana maruah adalah sesuatu yang harus ditinggalkan di pintu masuk, tetapi dia tidak boleh menyerah. Bukan apabila dia mempunyai hutang hospital yang besar untuk dibayar, bukan apabila kenangan adiknya menghantuinya setiap malam, mengingatkannya semua yang dia tidak dapat lakukan, semua yang dia tidak dapat selamatkan. Sambil bekerja dia berfikir bagaimana dia sampai ke tahap ini.
Hanya 3 tahun yang lalu dia mempunyai kehidupan yang sama sekali berbeza. Dia seorang guru di sekolah kebangsaan, gajinya kecil tetapi dia menyukai pekerjaannya. Dia mempunyai rumah teres kecil tetapi selesa. Dan yang paling penting, dia mempunyai Aira. Aira adiknya, kanak-kanak perempuan dengan senyuman manis dan mata yang penuh kehidupan, walaupun dilahirkan pekak. Ibu bapanya meninggal dunia dalam kemalangan apabila Zara berusia 18 tahun dan Aira baru berusia 13 tahun. Sejak itu Zara menjadi ibu kakak kawan dan pelindung. Dia belajar bahasa isyarat Malaysia BIM sendiri, melalui video di internet, buku pinjaman dari perpustakaan, apa sahaja sumber percuma yang dia dapati. Dia menghabiskan malam-malam berlatih bertekad untuk memastikan Aira tidak pernah merasa terasing. Awak suara saya, Aira sering menandakan. Awak jambatan saya ke dunia, selama bertahun-tahun ia berfungsi. Aira membesar pergi ke sekolah khas berkawan, mempunyai bakat melukis, bermimpi untuk menjadi pereka grafik. Pada usia 16 tahun dia sudah menjual ilustrasi secara dalam talian, memperoleh wang kecil, tetapi yang membuatnya bangga. Tetapi kemudian datang sakit kepala, kemudian pening, kemudian pengsan meningitis bakteria. Diagnosis tiba terlalu lewat. Apabila Aira dimasukkan ke hospital jangkitan, sudah merebak secara agresif. Dokter bercakap tentang rawatan eksperimen ubat-ubatan import, kemungkinan yang menelan belanja ribuan ringgit yang Zara tidak miliki. Dia mencoba segalanya. Dia menjual rumah pusaka, ibu bapanya menjual kereta, bahkan menjual cincin yang ditinggalkan ibunya. Dia meminjam wang dari Ahlong, menerima wang daripada kenalan yang kemudiannya menjadi hutang yang tidak dapat dibayar. Dia bekerja 3 pekerjaan serentak, tidur 2 jam semalam. Tetapi itu tidak cukup. Aira menghabiskan 6 minggu di hospital. 6 minggu kesakitan, harapan pudar, rawatan yang tidak berkesan. Zara melihat adiknya merosot hari demi hari, mata yang bersinar itu kehilangan cahayanya. Awak baik-baik saja, Zara menandakan setiap malam walaupun dia sudah tahu jawabannya. Saya penat, jawab Aira. Sangat penat. Pada malam terakhir Zara sedang tidur di kerusi di sebelah katil hospital apabila Aira menyentuh lengannya. Dia membuka mata untuk melihat adiknya, menandakan lemah tangannya bergetar kerana lemah. Saya sayang awak. Jangan menangis, awak sudah lakukan segalanya untuk saya. Jangan cakap macam itu, Zara menandakan kembali, air mata sudah mengalir. Awak akan sembuh. Kita akan pulang ke rumah tidak lama lagi. Zara, Aira menandakan dengan senyuman sedih. Janji saya sesuatu apa sahaja. Jangan biarkan orang lain merasa tidak kelihatan seperti saya sering rasakan. Jangan biarkan mereka sendirian. Saya janji, tetapi awak tidak akan. Aira menutup matanya dan tidak membukanya lagi. Monitor mula berbunyi, juru rawat bergegas ke bilik. Zara ditolak ke koridor, menjerit merayu agar mereka membiarkannya masuk, agar dia dapat mengucapkan selamat tinggal dengan betul, tetapi mereka tidak membenarkannya. Aira meninggal dunia pada jam 3.47 pagi pada hari Selasa, sendirian di bilik itu, tanpa dapat mendengar kata-kata terakhir penghiburan, tanpa dapat memegang tangan kakaknya yang telah menjadi satu-satunya keluarganya. Hutang yang dikumpul Zara adalah sebanyak 120 ringgit dan tidak menyelamatkan sesiapa. Dalam beberapa bulan berikutnya dia kehilangan segalanya. Rumah itu dirampas oleh bank. Pekerjaan guru itu hilang kerana dia tidak dapat berfungsi dengan betul lagi. Dia datang lewat ponteng kerja. Dia menangis di tengah-tengah kelas. Kawan-kawannya menjauhkan diri penat, melihatnya sentiasa sedih, sentiasa patah semangat. Dan Zara berakhir di sana, di restoran Purnama Indah, menghidang kepada orang kaya yang tidak akan pernah tahu apa rasanya melihat seseorang mati kerana Anda tidak mempunyai wang untuk menyelamatkannya. 3 tahun telah berlalu sejak pagi yang mengerikan itu. 3 tahun menyeret rasa bersalah, seperti rantai yang tidak kelihatan. 3 tahun bekerja tanpa henti untuk membayar hutang yang tidak menyelamatkan sesiapa. Setiap hari yang berlalu, dia mengulangi janji yang telah dibuatnya dalam hati. Jangan biarkan orang lain merasa tidak kelihatan. Jangan biarkan mereka sendirian. Itulah satu-satunya perkara yang membuatnya terus berfungsi. Zara hidangan itu, Chef Rizal memanggilnya, membawanya kembali ke masa kini. Dia mengambil hidangan yang dipanaskan semula dan kembali ke dewan menghidangkannya kepada pelanggan yang bahkan tidak memandangnya apabila menerimanya. Dia hanya mengambil garpu dan mula makan seolah-olah dia adalah robot yang diprogramkan untuk menghidangnya. Puan Rohani, saya perlu bercakap dengan awak. Zara mendekati pengurus itu apabila dia mempunyai masa lapang. Bukan sekarang, Zara.
Kita sedang dalam waktu puncak. Ini penting. Ini tentang pembayaran. Awak kata saya akan menerima gaji lebih masa bulan ini, tetapi saya kata saya akan cuba menyelesaikannya. Saya tidak berjanji apa-apa. Sekarang kembali bekerja sebelum pelanggan mula mengeluh. Zara menggigit bibirnya, merasakan air mata membakar di matanya, tetapi dia tidak membiarkan satu pun jatuh. Dia memerlukan gaji lebih masa itu. Dia telah bekerja shift berganda, dia telah menggantikan rakan sekerja yang sakit. Dia telah melakukan semua yang diminta. Dan kini dia tidak akan menerima itu. Perhatian semua, Puan Rohani bertepuk tangan untuk memanggil semua pelayan dan pramugari. Tempahan yang sangat penting baru sahaja disahkan. Tan Sri Mansor Lim akan makan malam di sini dalam 15 menit. Bisikan kerisauan melanda pekerja. Semua orang mengenali Tan Sri Mansor Lim bukan sahaja kerana dia salah seorang lelaki terkaya di negara ini, tetapi kerana reputasinya yang sangat kejam. Kisah-kisah tentang bagaimana dia menghina pekerja adalah legenda. Pelayan dipecat kerana menumpahkan setitis wain. Pengurus dipecat kerana menghidang makanan suam, seluruh premis musnah kerana ulasan negatif yang dia terbitkan. Zara, awak akan melayan mejanya umum Puan Rohani. Saya, kenapa saya? Kerana awak tidak melakukan kesilapan. Sekurang-kurangnya awak jarang melakukannya. Dan jika ada sesiapa di sini yang boleh menanganinya tanpa menyebabkan bencana, itu adalah awak. Zara merasakan perutnya memulas. Dia tidak mahu. Dia tidak mahu berada dekat dengan lelaki seperti Tan Sri Mansor Lim, tetapi dia tidak mempunyai pilihan. Dia datang bersama anak lelakinya dan pelabur asing, sambung Puan Rohani. Dia mahu meja utama berhampiran tingkap. Pastikan semuanya sempurna. Jika ada yang tidak kena, bukan sahaja awak akan kehilangan pekerjaan, tetapi kita semua. Tekanan itu sangat hebat. Zara menyusun meja dengan tangan menggigil, memeriksa setiap perincian 3 kali. Alas meja tanpa kedutan gelas diletakkan dengan sempurna, sudu garpu, sejajar napkin dilipat secara artistik. Semuanya mesti sempurna. 15 menit kemudian pintu restoran dibuka dengan dramatik. Tan Sri Mansor Lim masuk seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu dan mungkin dia boleh membeli seluruh premis jika dia mahu. Rambut kelabu tinggi disikat ke belakang, dia memancarkan kesombongan dalam setiap pergerakan. Di belakangnya seorang lelaki muda berjalan dengan langkah teragak-agak memandang ke bawah. Zara segera mengenali bahawa itu Aiman, anak Tan Sri Mansor. Dia pernah membaca tentangnya dalam majalah gosip. Anak lelaki pekak jutawan itu yang jarang dilihat di khalayak ramai. Setiap kali muncul dalam gambar, dia terasing dengan ekspresi sedih yang menyayat hati. 3 lelaki berpakaian sut mahal masuk tidak lama kemudian bercakap dalam bahasa Inggris sesama mereka. Pelabur antara bangsa yang disebutkan Puan Rohani, Mr. Robert Chen, seorang ahli perniagaan Singapura yang kelihatan serius, Herr Schmidt, seorang Jerman dengan suara berat, dan seorang ketiga yang lebih muda yang kelihatan sebagai pembantu. Selamat malam, Tan Sri Mansor. Puan Rohani menyambut dengan senyuman terpaksa. Meja Tan Sri sudah siap di sini, sila. Tan Sri Mansor bahkan tidak memandangnya, hanya terus ke meja utama seolah-olah menjadi kewajipannya untuk berada di sana. Aiman mengikut dalam diam, masih memandang ke bawah. Zara mendekat dengan menu, jantungnya berdegup lebih laju daripada biasa. Selamat malam tuan-tuan. Nama saya Zara dan saya akan melayan tuan-tuan malam ini. Boleh saya tawarkan sesuatu untuk diminum sementara? Tuan-tuan memilih pelabur-pelabur itu memesan whisky, membincangkan butiran perniagaan dalam bahasa Inggris. Tan Sri Mansor memesan wain Perancis, menentukan jenis dan tahun yang tepat yang diinginkannya. Apabila Zara berpaling kepada Aiman, dia memandangnya seketika dan kemudian mengalihkan pandangan. Dan tuan, tanya Zara perlahan. Aiman membuka mulut tetapi tiada bunyi keluar. Matanya menunjukkan kekecewaan, rasa malu. Dia tidak bercakap, kata Tan Sri Mansor dengan tawa pahit. Dia pekak bawa saja air. Dia tidak akan dapat memesan apa-apa pun. Kekejaman dalam suara Tan Sri Mansor membuat Zara menggigil. Bagaimana seorang bapa boleh bercakap tentang anak lelakinya sendiri seperti itu? Aiman menundukkan kepalanya lebih rendah. Jelas terbiasa dengan layanan seperti itu. Sudah tentu tuan, jawab Zara memaksa nada profesional. Tetapi apabila dia memandang Aiman lagi, dia melihat sesuatu di matanya yang memukulnya seperti tumbukan di perut. Ia adalah ekspresi yang sama, yang sering dimiliki Aira, campuran kesunyian dan pasrah seseorang yang merasa tidak kelihatan dalam dunianya sendiri. Dia pergi untuk mengambil minuman sambil cuba mengawal emosi yang mula meluap. Di dapur dia bersandar pada dinding seketika bernafas dalam-dalam.
Awak baik-baik saja, tanya Chef Rizal. Ya, dia berbohong. Saya cuma perlukan seketika, tetapi dia tidak baik-baik saja. Melihat Aiman sebegitu telah menggali semula kenangan yang coba dia kuburkan. Kenangan seorang gadis dengan senyuman manis yang dia sayangi lebih daripada apapun di dunia. Kenangan yang masih menyakitkan seperti luka terbuka. Dia kembali ke dewan dengan minuman menghidangkan kepada setiap orang dengan tangan yang teguh, walaupun dalam kekacauan emosi dalaman. Perbualan di meja mengalir dalam bahasa Inggris dengan Tan Sri Mansor, bercakap tentang proyek jutaan ringgit tentang mengembangkan perniagaan ke Eropah. Pelabur-pelabur kelihatan kagum. Aiman tetap diam menyentuh teleponnya terasing sepenuhnya daripada perbualan di sekeliling. Kemudian Mr. Chen, pelabur Singapura, berkata, Tan Sri Mansor, saya dengar anak Tan Sri belajar di sekolah khas. Bagaimana Tan Sri menguruskan itu? Soalan itu jatuh seperti bom di meja. Tan Sri Mansor menegang dan Zara melihat perubahan serta-merta pada ekspresinya. Anak saya ada keterbatasannya, jawabnya dengan nada kering, tetapi kami menguruskannya sebaik mungkin. Pasti, mencabar komen Herr Schmidt sambil membetulkan cermin matanya. Komunikasi sangat penting dalam perniagaan. Saya harap dia dapat mengatasi halangan itu. Dia tidak akan mengatasi apa-apa, kata Tan Sri Mansor. Suaranya penuh kepahitan. Pekak tetap pekak, tiada ubat, tiada keajaiban. Cuma perlu menerimanya dan teruskan hidup. Aiman mengangkat pandangannya dari telepon bimbitnya dan Zara melihat kesakitan mentah terpampang di wajahnya. Dia telah membaca gerak bibir, dia telah memahami setiap perkataan kejam yang diucapkan bapaknya. Boleh saya ambil pesanan? Zara campur tangan dengan cepat, cuba menukar topik. Lelaki-lelaki itu membuat pesanan mereka semua hidangan mahal dan rumit. Apabila tiba giliran Aiman, Tan Sri Mansor bahkan tidak menunggu. Bawa dia stik, sederhana masak. Dia tidak akan dapat menyampaikan apa yang dia mahu pun. Sebenarnya, kata Zara sebelum dapat menahan diri, saya boleh bertanya terus kepadanya apa yang dia ingin makan. Kesunyian yang menyelubungi meja itu adalah sepi seperti kubur. Tan Sri Mansor memandangnya seolah-olah dia baru sahaja melakukan jenayah. Awak nak tanya dia macam mana? Katanya, suaranya penuh sindiran. Awak nak meneka. Membaca fikirannya, pelabur-pelabur itu ketawa menyangka itu adalah jenaka. Tetapi ada ketegangan di udara yang menunjukkan bahaya. Tuan, saya cuma fikir mungkin. Mungkin apa? Tan Sri Mansor menyampuknya meninggikan suara. Awak doktor sekarang pakar pekak atau hanya pelayan lain yang menyibuk yang fikir dia tahu lebih daripada orang lain? Tawa kolektif bergema di seluruh restoran lagi. Puan Rohani bahkan merasa tidak senang dengan keadaan itu, tetapi dia tidak berani campur tangan. Pelanggan lain mula memandang ke arah mereka, ingin tahu akan adegan yang sedang berlaku. Zara merasakan darah menyerbu ke wajahnya. Pelanggan lain telah berhenti makan untuk memerhatikan adegan itu. Dia boleh mendengar bisikan, dia boleh merasakan pandangan simpati atau geli hati. Maafkan saya, Tuan, katanya perlahan sambil menundukkan kepala. Bukan niat saya. Awak tahu apa? Tan Sri Mansor menyampuknya lagi kini dengan senyuman jahat di bibirnya. Awak sangat mahu bercakap dengan anak saya. Kalau begitu bercakaplah dengan anak saya yang peka itu, dan saya akan berikan awak 1 juta ringgit. Tawa yang meletus di meja itu lantang dan kejam. Pelabur-pelabur itu ketawa mendapati situasi itu lucu. Pelanggan lain di restoran juga mula ketawa, mengubah momen itu menjadi tontonan umum penghinaan. Saya beri awak 1 juta ringgit jika awak berjaya mengadakan perbualan sebenar dengannya, sambung Tan Sri Mansor jelas terhibur dengan kekejamannya sendiri. Ayo Cik, tunjukkan pada saya bagaimana ia dilakukan. Zara menundukkan kepala merah padam kerana malu dengan seluruh restoran mentertawakannya. Air mata mula terbentuk di matanya, tetapi dia menahannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan memberinya kepuasan melihatnya menangis. Tetapi apabila dia mengangkat matanya, dia tidak memandang Tan Sri Mansor, dia memandang Aiman, dan apa yang dilihatnya menghancurkannya dari dalam. Lelaki muda itu juga mempunyai mata yang penuh air mata. Tangannya menggigil ekspresi seseorang yang telah dimalukan ribuan kali, dan namun kesakitannya tidak pernah berkurangan. Pada ketika itu, sesuatu dalam diri Zara pecah. Semua benteng yang telah dibina untuk melindungi hatinya, semua kenangan yang coba dikuburkannya, semuanya muncul sekaligus. Dia teringat adiknya, gadis manis, yang bergantung kepadanya untuk segalanya malam-malam, di mana mereka menangis bersama kerana dunia terlalu kejam kepada yang berbeza janji-janji yang telah dibuatnya,
dan tidak dapat ditunaikan dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Aiman menderita sendirian. Zara menarik nafas dalam-dalam, mengelap matanya secara diam-diam dan melangkah ke hadapan, bukan ke arah Tan Sri Mansor tetapi ke arah Aiman. Dan kemudian di hadapan seluruh restoran yang masih mentertawakan keadaan itu, dia mengangkat tangan dan mula menandakan. Tawa itu mati serta merta. Aiman membuka mata sepenuhnya, terkejut sepenuhnya. Tangannya yang telah menggigil kini bergerak pantas membalas isyaratnya. Tan Sri Mansor berhenti ketawa. Ekspresinya berubah daripada geli hati kepada kekeliruan, kemudian kepada ketidakpercayaan. Apa-apa yang awak buat? Dia tergagap, tetapi Zara mengabaikannya sepenuhnya. Dia terus berbual dengan Aiman dalam bahasa isyarat Malaysia. Tangannya bergerak dengan kefasihan semula, jadi seolah-olah itu adalah bahasa pertamanya. Aiman menjawab, dan buat pertama kali sejak dia masuk ke restoran, ada senyuman di wajahnya, senyuman tulen seseorang yang akhirnya dilihat, akhirnya didengar. Pelabur-pelabur itu memerhati dengan mulut ternganga. Pelanggan lain telah berhenti makan untuk menyaksikan adegan yang tidak mungkin itu. Pelayan yang tidak kelihatan itu berbual lancar dengan anak pekak jutawan itu. Dia bertanya jika ada salmon bakar dengan sayur-sayuran kukus. Zara menerjemahkan dengan tenang sambil berpaling kepada Tan Sri Mansor. Dan dia lebih suka jus oren semula jadi daripada air. Tan Sri Mansor terpaku, mulutnya terbuka tetapi tiada kata-kata keluar. Bagaimana awak? Dia akhirnya berjaya menyusun kata-kata. Zara memandangnya tepat di mata buat pertama kali dan ada kekuatan dalam pandangan itu yang tidak pernah ada sebelum ini. Kakak saya pekak, katanya, suaranya tegas walaupun penuh emosi. Saya belajar bahasa isyarat Malaysia sendiri untuknya. Saya menghabiskan seluruh hidup saya berbual dengannya, menjaganya, melindunginya, daripada orang yang melayannya seolah-olah dia tidak kelihatan. Restoran itu sunyi sepi sekarang. Setiap perkataan Zara bergema di dewan dengan berat yang sangat besar. Orang seperti Tuan, sambungnya tanpa mengalihkan pandangan. Orang yang percaya bahwa menjadi berbeza adalah kurang yang menghina untuk keseronokan, yang lupa bahwa ada manusia dengan perasaan di sebalik keterbatasan yang mereka lihat. Tan Sri Mansor menjadi merah tetapi bukan kerana marah. Ia adalah rasa malu murni kerana telah didedahkan di hadapan semua orang. Aiman menangis tersa-esak sekarang, tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan, kesyukuran, kerana akhirnya ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia. Saya akan mencatat pesanan awak, kata Zara mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Aiman. Dan apa sahaja yang awak perlukan semasa makan malam, awak boleh panggil saya. Dia berpaling untuk pergi, tetapi Aiman menandakan dengan panik. Dia berhenti dan memandang. Dia bertanya tentang kakaknya. Ingin tahu lebih banyak. Zara merasakan hatinya diikat. Itu adalah kesakitan yang tidak pernah dikongsi dengan sesiapapun untuk sekian lama. Dia sudah pergi 3 tahun yang lalu, jawab Zara dalam bahasa isyarat Malaysia. Air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Tetapi saya berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan membiarkan sesiapapun merasa sendirian seperti dia sering rasakan. Aiman bangun dari kerusi dan sebelum sesiapa sempat bertindak balas, dia memeluk Zara. Itu adalah pelukan seseorang yang akhirnya menemui seseorang yang memahami, yang melihat, yang mengambil berat. Restoran itu terus sunyi, tetapi kini ia adalah kesunyian yang penuh hormat, saksi kepada momen yang tiada seorang pun akan melupakan. Apabila Aiman melepaskan Zara, dia membuat lebih banyak isyarat. Dia tersenyum melalui air mata dan mengangguk. Dia mahu tahu, jika awak boleh makan malam bersama kami. Tan Sri Mansor menterjemah, suaranya perlahan dan pecah. Dia telah memahami isyarat itu yang bermakna dia juga tahu bahasa isyarat Malaysia. Zara memandang Aiman kemudian kepada Tan Sri Mansor. Dan pada ketika itu dia menyadari bahwa ada banyak lagi dalam cerita ini daripada yang dia bayangkan. Jutawan sombong yang menghina anak lelakinya sendiri. Tahu bagaimana berkomunikasi dengannya, yang bermakna kekejaman itu bukan kerana kejahilan, ia adalah kerana kesakitan. Dan Zara Abdullah, pelayan yang tidak kelihatan yang baru sahaja mendiamkan seluruh restoran, akan mengetahui rahsia yang akan mengubah segalanya. Perbualan antara Tan Sri Mansor dan Aiman dalam bahasa isyarat Malaysia berterusan selama beberapa minit dengan seluruh restoran memerhati dalam kesunyian yang penuh hormat. Zara kekal di sisi menjadi saksi kepada sesuatu yang kelihatan mustahil seorang bapa dan anak akhirnya berkomunikasi selepas bertahun-tahun halangan yang dicipta sendiri.
Tetapi ekspresi Aiman berubah dengan cepat daripada emosi kepada sesuatu yang lebih gelap. Tangannya bergerak semakin laju dengan gerak isyarat kasar yang syarat dengan kebencian terkumpul bertahun-tahun. Apa yang dia cakap, tanya Puan Rohani perlahan kepada Zara yang telah mendekat untuk memerhati. Zara teragak-agak memandang Tan Sri Mansor sebelum menjawab. Dia cakap bapa, dia tidak pernah pergi ke mana-mana persembahan, sekolahnya tidak pernah pergi ke mana-mana pertandingan, tidak pernah sambut hari, jadinya melayannya, seolah-olah dia adalah kesilapan yang perlu disembunyikan. Pengakuan itu sangat menyedihkan. Beberapa orang di restoran kini menangis teresak-esak tidak dapat menahan emosi di hadapan kesakitan mentah dan terdedah itu. Tan Sri Mansor menundukkan kepala, tangannya menggigil. Apabila dia akhirnya mengangkat pandangan ke arah anaknya, ada keretakan di sana yang jauh melangkaui momen itu. Ia adalah keretakan bertahun-tahun kesakitan yang tidak diproses. Boleh saya bercakap, dia bertanya dalam bahasa isyarat Malaysia kepada Aiman. Lelaki muda itu teragak-agak tetapi akhirnya mengangguk. Tan Sri Mansor mula menandakan dan Zara menterjemah untuk mereka yang tidak memahami. Kakak saya bernama Melissa. Dia 5 tahun lebih muda dari saya, pekak sejak lahir sama seperti awak. Restoran itu sunyi sepi sehingga bunyi lalu lintas di luar boleh didengar. Ibu bapa kami tidak menerimanya. Mereka fikir memalukan mempunyai anak perempuan pekak. Mereka menyembunyikannya, tidak membiarkannya keluar, tidak membiarkannya berkawan. Saya seorang sahaja yang berbual dengannya, yang belajar bahasa isyarat Malaysia untuk berkomunikasi. Aiman memerhati dengan teliti, matanya terbuka luas. Kisah itu tidak pernah diceritakan kepadanya. Apabila dia berusia 16 tahun, sambung Tan Sri Mansor menandakan ekspresinya hancur. Dia mengalami krisis kemurungan yang teruk. Dia terasing sendirian tanpa harapan. Dan saya terlalu fokus pada pelajaran saya, pada cita-cita saya. Saya tidak menyadari betapa dia menderita. Zara merasakan hatinya diikat. Kisah itu sangat menyakitkan dan biasa didengar. Satu hari saya pulang ke rumah dan menemuinya di bilik air. Dia coba membunuh diri. Beberapa orang di restoran teresak-esak. Kesakitan dalam suara Tan Sri Mansor walaupun disampaikan melalui isyarat sangat terasa. Kami berjaya menyelamatkannya, sambungnya. Tetapi dia tidak pernah kembali seperti biasa. Dia dimasukkan ke klinik keluar masuk dari krisis. Dan saya merasa bersalah kerana tidak hadir, kerana tidak menyedari, kerana telah gagal dengannya. Aiman menangis teresak-esak sekarang tetapi tidak menyampuk. Dia perlu mendengar itu. Bertahun-tahun kemudian apabila awak lahir dan kami mendapati awak pekak, Tan Sri Mansor menandakan tangannya menggigil. Saya panik. Baru 2 tahun berlalu sejak saya kehilangan Melissa. Luka itu masih baru. Setiap kali saya memandang awak, saya melihat Melissa. Saya melihat kegagalan saya. Saya sangat takut untuk gagal lagi sehingga saya akhirnya menjauhkan diri awak. Saya fikir jika saya tidak mendekat, saya tidak akan dapat menyakiti awak. Logiknya sangat manusiawi dan sama sekali salah pada masa yang sama. Tetapi saya akhirnya menyakiti awak dengan cara yang lebih buruk, akui Tan Sri Mansor. Kini turut menangis. Saya membuat awak merasa tidak kelihatan. Saya membuat awak merasa tidak cukup baik dan itu tidak boleh dimaafkan. Aiman kekal pegun seketika memproses segalanya. Kemudian perlahan-lahan dia menandakan kembali. Dia bertanya terjemah. Zara suaranya tersekat-sekat. Apa yang terjadi pada Melissa? Tan Sri Mansor menutup matanya. Jelas enggan menjawab. Tetapi dia tahu dia perlu melakukannya. Dia meninggal dunia ketika saya berusia 25 tahun, komplikasi perubatan berkaitan dengan ubat-ubatan yang dia ambil. Saya sedang dalam perjalanan perniagaan ketika itu berlaku. Saya bahkan tidak dapat mengucapkan selamat tinggal. Beratnya pengakuan itu sangat besar. Kini jelas mengapa Tan Sri Mansor menjadi begitu keras, begitu kejam. 18 tahun telah berlalu sejak kehilangan itu, tetapi luka itu masih terbuka. Ia adalah perisai yang dibina untuk melindungi diri daripada kesakitan yang tidak pernah diprosesnya. Tan Sri Mansor, Mr. Chen bangun mengelap matanya. Saya rasa kita patut menjadwalkan semula mesyuarat kita. Jelas sekali Tan Sri dan keluarga memerlukan masa. Saya setuju, kata Herr Schmidt juga bangun, tetapi sebelum kami pergi saya ingin mengatakan sesuatu. Semua orang memandangnya. Kita membina perniagaan kita, membuat kekayaan kita, menakluki kejayaan, kata lelaki itu dalam bahasa Inggris, kemudian bertukar kepada bahasa Malaysia dengan lohat. Tetapi pada akhirnya,
Keluarga itulah yang penting. Jangan biarkan masa berlalu lagi. Ketiga-tiga pelabur itu mengucapkan selamat tinggal dengan hormat dan keluar, meninggalkan Tan Sri Mansor, Aiman dan Zara di meja. Puan Rohani mendekat dengan teragak-agak. Tan Sri Mansor tentang bil. Jangan risau tentang itu. Sekarang jawabnya masih mengelap matanya. Saya akan selesaikan nanti. Dia mengangguk dan beredar memberi ruang. Tan Sri Mansor memandang Zara buat pertama kali dengan sesuatu yang bukan kesombongan atau penghinaan. Ia adalah rasa syukur. Cik telah melakukan dalam 10 menit apa yang saya tidak dapat lakukan bertahun-tahun, katanya. Membina jambatan antara anak saya dan saya. Bukan saya, Tuan, jawab Zara. Tuan-tuan yang memutuskan untuk melintasi jambatan itu. Aiman membuat lebih banyak isyarat dan Zara tersenyum sambil menterjemah. Dia cakap, dia ingin tahu lebih banyak tentang Aira. Dia ingin tahu bagaimana dia. Zara menarik kerusi dan duduk di meja, buat pertama kali bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai setaraf dan mula bercerita tentang kakaknya. Dia bercakap tentang bagaimana Aira suka melukis, bagaimana dia mempunyai bakat seni yang luar biasa, tentang bagaimana dia boleh menyatakan dalam imej semua yang tidak dapat dia katakan dengan kata-kata, tentang bagaimana dia lemah, lembut, pemurah, sentiasa mengambil berat tentang orang lain. Walaupun dia menderita, dia bermimpi untuk menjadi pereka grafik. Zara menandakan kepada Aiman, dia ingin mencipta benda-benda cantik yang akan menggembirakan orang ramai. Dan awak buat apa, tanya Aiman melalui isyarat. Saya seorang guru sekolah rendah. Saya mengajar bahasa Malaysia kepada kanak-kanak. Saya suka melihat mereka belajar membesar. Kenapa awak berhenti? Soalan mudah itu membawa begitu banyak beban. Zara menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Apabila Aira sakit, kos hospital memakan segalanya. Saya kehilangan rumah. Saya kehilangan pekerjaan kerana sering ponteng untuk menjaganya. Selepas dia meninggal dunia, saya ditinggalkan dengan hutang yang besar. Tiada sekolah yang ingin mengambil seseorang dengan sejarah yang tidak stabil, jadi saya menerima pekerjaan pertama yang muncul. Di sini, tanya Aiman. Di sini, sahutnya, hampir setahun yang lalu. Bukan apa yang saya impikan untuk hidup saya, tetapi sekurang-kurangnya saya boleh membayar bil. Tan Sri Mansor kekal diam sepanjang perbualan, hanya memerhati. Kini dia membongkok ke hadapan. Berapa banyak awak berhutang? Zara merasa tidak selesa dengan soalan itu. Tuan, itu bukan. Berapa banyak, desaknya. Dia teragak-agak tetapi akhirnya menjawab 120.000 ringgit dari hospital. Tambah pinjaman yang saya buat cuba menyelamatkan kakak saya. Bahagian terakhir keluar lebih pahit daripada yang dia niatkan. 3 tahun kemudian, luka itu masih berdarah. Tan Sri Mansor mengeluarkan teleponnya dan mula menaip. Zara keliru sehingga telefon bimbitnya sendiri bergetar dengan pemberitahuan bank. Dia membuka aplikasi secara otomatik tanpa berfikir banyak dan kemudian dunia terhenti. Pemindahan diterima 200.000. Zara membaca nomor itu sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak mungkin nyata. Ini pasti kesilapan sistem. Ia mesti begitu. Apa-apa ini? Dia tergagap, suaranya tersekat-sekat. 120 untuk membayar hutang awak, jelas Tan Sri Mansor dengan tenang, dan 80.000 lagi sebagai bayaran untuk apa yang awak lakukan hari ini. Tuan, saya tidak boleh menerima ini, kata Zara, suaranya meninggi. Saya tidak melakukan apa-apa yang layak. Tetapi kata-kata itu mati di kerongkongnya. Tangannya mula menggigil tidak terkawal. 200.000 ringgit. Dia melihat telepon bimbitnya lagi. Nombor yang kelihatan palsu itu 200.000 ringgit. Bermakna hutang itu berakhir, bermakna Long yang mengejarnya 3 tahun lalu akhirnya akan keluar dari hidupnya. Bermakna dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan disaman gajinya, dibekukan, dihina oleh pemungut hutang. Bermakna kebebasan. Dia coba bercakap tetapi tidak dapat. Air mata datang secara tiba-tiba tanpa amaran mengalir di wajahnya. Itu bukan air mata yang lembut. Ia adalah tangisan kejang seseorang yang telah menahan terlalu banyak untuk terlalu lama. Aiman ketakutan membuat isyarat risau. Dia baik-baik saja. Tan Sri Mansor menterjemah soalan anaknya, tetapi dia tidak kelihatan yakin dengan jawabannya. Zara menutup wajahnya dengan tangan, cuba mengawal diri tetapi tidak dapat. 3 tahun kesakitan, rasa bersalah, memikul beban, tidak dapat menyelamatkan Aira. Semuanya muncul sekaligus. Maaf, dia berjaya berkata di antara esakan. Maaf, cuma saya tidak dapat menghabiskan ayat itu. Puan Rohani muncul dengan tisu, menawarkannya dengan ekspresi risau. Zara menerimanya, membersihkan wajahnya, tetapi air mata terus mengalir.
Awak tidak perlu minta maaf, kata Tan Sri Mansor. Suaranya lebih lembut daripada yang pernah didengarnya dia bercakap. Saya faham. Tidak tuan, tidak faham, jawab. Zara akhirnya berjaya mengawal pernafasannya sedikit. Hutang ini bukan hanya wang, ia adalah bukti bahwa saya gagal. Setiap kali saya melihat tuntutan itu seolah-olah mereka memberitahu saya, awak tidak cukup baik, awak tidak melakukan secukupnya, awak biarkan dia mati. Restoran itu sunyi sepi lagi, semua mata tertumpu kepadanya. Saya tahu ia tidak rasional, sambungnya mengelap matanya. Saya tahu saya telah melakukan segala yang saya mampu, tetapi memikul hutang ini adalah seperti memikul rasa bersalah. Dan sekarang, dia melihat telepon bimbitnya lagi, nomor yang mengubah segalanya itu. Sekarang saya boleh bernafas, bisiknya. Aiman bangun dan memeluk Zara lagi. Kali ini dia membalas pelukan dengan kuat, menangis di bahu lelaki muda itu yang memahami apa rasanya memikul kesakitan yang tidak dilihat orang lain. Apabila mereka akhirnya berpisah, dia memandang Tan Sri Mansor dengan rasa syukur yang melangkaui kata-kata. Terima kasih, katanya ringkas. Terima kasih kerana memberi saya sesuatu yang saya fikir saya tidak akan pernah miliki. Kedamaian. Tan Sri Mansor mengangguk, tetapi ada rasa tidak selesa di matanya. Jangan berterima kasih kepada saya lagi. Saya masih perlukan satu lagi pertolongan daripada awak. Tentang apa, tanya Zara sambil mengelap air mata terakhir. Saya ada cadangan untuk awak, tetapi saya ingin jelaskan dari sekarang. Awak tidak perlu terima. Saya sudah berikan awak wang itu. Ia milik awak, tidak kira apa yang awak putuskan sekarang. Cadangan jenis apa? Saya ingin mengambil awak sebagai penterjemah dan guru pribadi untuk Aiman. Gaji Rp15.000 sebulan dengan faedah penuh. Awak akan bekerja beberapa jam sehari membantu dengan pelajaran, menjadi jambatan komunikasi apabila diperlukan, dan terutamanya menjadi seseorang yang dia boleh berbual dengannya dengan jujur. Zara terdiam. Awak tidak perlu menjawab sekarang, sambung Tan Sri Mansor. Fikirkan dengan tenang, lihat jika itu yang awak mahu, tetapi awak harus tahu bahwa tawaran itu tulen. Zara memandang Aiman yang memerhatikannya dengan harapan yang jelas di matanya. Kemudian dia memandang tangannya sendiri masih menggigil akibat kejutan emosi beberapa menit terakhir. Tuan Tan Sri Mansor, dia mula perlahan. Saya perlu jujur, saya tidak sempurna. Saya ada hari-hari buruk. Saya ada saat-saat di mana kesakitan kehilangan kakak saya masih melumpuhkan saya. Saya mungkin bukan orang ideal yang Tuan bayangkan. Tiada siapa yang sempurna, jawab Tan Sri Mansor. Dan secara jujur, saya lebih suka seseorang yang mengenali kesakitan dan mengatasi daripada seseorang yang hanya belajar tentang itu dalam buku. Boleh saya ambil beberapa hari untuk berfikir? Sudah tentu, tetapi dia teragak-agak jelas tidak selesa dengan apa yang akan dikatakannya seterusnya. Tetapi dia menggalakkannya, saya memerlukan bantuan hari ini sekarang dengan sesuatu yang mendesak. Pada ketika itu telepon Tan Sri Mansor berdering, dia menjawab dengan cepat, dan Zara melihat perubahan serta-merta pada ekspresinya. Bila dia bertanya dengan tegang, berapa lama kita ada perbualan berlanjutan selama beberapa menit lagi dengan Tan Sri Mansor kelihatan semakin gelisah. Faham, saya akan uruskan semuanya, katanya sebelum memutuskan panggilan. Ada apa-apa, jadi tanya Zara. Tan Sri Mansor menyapu tangannya melalui rambut jelas tertekan. Itu peguam saya. Prosiding undang-undang mengenai kontrak antara bangsa baru sahaja mendapat keputusan yang tidak memuaskan pada peringkat pertama. Dokumen dalam bahasa Vietnam yang perlu saya terjemahkan adalah bahagian penting dalam rayuan. Saya mesti menyerahkan sijil-sijil itu kepada Mahkamah Vietnam sebelum jam 10 pagi esok. Jika tidak, saya secara otomatik kehilangan hak untuk merayu, dan dengan itu kontrak bernilai 50 juta ringgit. 50 juta ringgit, ulang Zara terkejut. Ia rumit melibatkan dokumen antarabangsa, terjemahan bertauliah isu undang-undang di 3 negara berbeza. Dia menggelengkan kepala. Dan pasukan peguam saya baru sahaja memberitahu saya bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikannya tepat pada masanya. Aiman membuat isyarat risau. Dia bertanya jika semuanya akan baik-baik saja, terjemah Zara. Ia akan baik-baik saja, jawab Tan Sri Mansor, tetapi dia tidak kelihatan yakin. Sentiasa begitu, tetapi Zara melihat sesuatu pada ekspresinya. Ia bukan hanya tentang wang, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang pribadi dalam kontrak itu. Boleh saya bertanya jenis kontrak apa itu? Tan Sri Mansor teragak-agak sebelum menjawab. Ia untuk membina pusat pemulihan bagi orang kurang upaya pendengaran peralatan terkini, guru pakar semuanya percuma. Ia akan menjadi yang paling canggih di seluruh Asia Tenggara.
Pendedahan itu membuat Zara terdiam. Saya memulakan proyek ini 3 tahun yang lalu, sambungnya. Sebagai peringatan kepada Melissa, pelabur utama adalah seorang Vietnam dari Hanoi. Keluarganya mempunyai kisah yang serupa dengan saya. Mereka kehilangan seseorang karena kekurangan sumber perubatan. Oleh itu dia ingin membiayai proyek ini. Tetapi kontrak itu mempunyai klausa yang sangat spesifik. Semua dokumen undang-undang mesti dalam bahasa Vietnam yang disahkan sebelum tarikh akhir atau ia kehilangan kesahihan undang-undang. Ia adalah undang-undang Vietnam mengenai pelaburan antarabangsa. Jika saya tidak menyerahkan esok kontrak itu, akan dibatalkan secara otomatik dan keseluruhan pembiayaan 50 juta ringgit akan gugur. Aiman membuka mata luas-luas. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan membina ini secara rahasia, tanya Zara. Saya tidak mau mengumumkannya sebelum ia siap. Saya tidak mau ia dilihat sebagai amal kosong atau propaganda. Saya mahu ia menjadi nyata, berfungsi, benar-benar membantu orang ramai. Selepas 18 tahun memikul rasa bersalah ini, saya akhirnya menemui cara untuk menghormati kenangan Melissa. Buat pertama kali Zara melihat Tan Sri Mansor sebagai seseorang yang 3 dimensi. Bukan hanya lelaki sombong yang menghina pekerja, tetapi seseorang yang memikul kesakitan dan coba dengan cara yang tidak sempurna melakukan sesuatu yang baik. Masalah jenis apa yang menghalang kontrak itu, dia bertanya. Dokumen dalam bahasa Vietnam yang perlu diterjemahkan dan disahkan sebelum jam 10 pagi esok. Penterjemah utama, saya mengalami kecemasan keluarga dan tiada seorang pun dari pengganti dapat melakukannya tepat pada masanya. Zara merasakan sesuatu yang pelik di dadanya. Bahasa Vietnam. Ia pelabur utama dari Vietnam. Kenapa dia teragak-agak sebahagian daripadanya ingin berbohong, berpura-pura tidak dapat membantu? Ia terlalu berisiko. Sudah bertahun-tahun dia tidak berlatih. Saya belajar bahasa Vietnam di University Akui akhirnya. Tetapi tuan itu sudah lama sekali. Saya tidak tahu sama ada saya masih boleh. Awak belajar bahasa Vietnam, Tan Sri Mansor menyampuk tidak percaya. Saya mengambil jurusan sastera dengan pengkhususan dalam bahasa Latin. Bahasa Vietnam adalah salah satu bahasa dalam program itu, tetapi itu sebelum Aira sakit. Saya berhenti pengajian pada semester terakhir untuk menjaganya. Pengakuan itu menyakitkan satu lagi perkara yang telah dikorbankannya dan yang tidak menyelamatkan sesiapa. Awak ingat, cukup untuk mencobanya, desak Tan Sri Mansor. Saya tidak tahu. Mungkin saya akan melakukan kesilapan. Dan jika saya melakukan kesilapan dalam dokumen undang-undang, saya boleh memburukkan lagi keadaan daripada membantu. Apa yang saya cadangkan, kata Tan Sri Mansor, adalah awak sekurang-kurangnya melihat dokumen-dokumen itu. Lihat jika awak boleh memahami asasnya. Jika tidak boleh, saya akan cari penyelesaian lain. Tetapi jika boleh, Zara melihat jam di dinding. Pukul berapa sekarang? Pukul 11 malam, jawab Puan Rohani. Dan perlu siap bila pukul 10 pagi. Ia 9 jam, kata Tan Sri Mansor. Saya tahu itu masa yang singkat, tetapi itu masa yang mustahil Zara membetulkannya. Dokumen undang-undang yang kompleks, terjemahan bertauliah. Semakan. Tuan itu biasanya akan mengambil masa beberapa hari. Saya tahu, tetapi kita tidak ada masa beberapa hari. Aiman menandakan dengan panik. Dia cakap terjemah Zara dengan senyuman tipis. Yang saya adalah satu-satunya harapan dan dia percaya pada saya. Kepercayaan yang mudah dan murni di mata Aiman itulah yang memutuskan segalanya. Baiklah, katanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Saya akan coba, tetapi saya tidak janji apa-apa. Jika saya rasa tidak mampu, saya akan berhenti serta-merta dan Tuan akan mencari penyelesaian lain. Setuju. Setuju, Tan Sri Mansor bersetuju dengan lega yang jelas. Ketika Tan Sri Mansor membuat panggilan menguruskan logistik malam itu, Zara memerhati interaksi antara dia dan Aiman. Bapak itu masih mengelak hubungan mata langsung dengan anaknya, masih mengekalkan jarak fisikal, masih mempunyai ketegangan badan seseorang yang tidak selesa. Perbualan emosi telah berlaku, tetapi perubahan sebenar masih belum. Aiman, jom, kata Tan Sri Mansor dengan kuat, melupakan sepenuhnya untuk menandakan. Aiman tidak bertindak balas, jelas terus menyentuh teleponnya. Aiman, ulang Tan Sri Mansor dengan lebih kuat dengan kerengsaan yang semakin meningkat dalam suaranya. Zara menyentuh bahu lelaki muda itu perlahan-lahan untuk menarik perhatiannya. Apabila Aiman memandangnya, dia menandakan, "Bapa awak sedang memanggil awak. Masa untuk pergi." Barulah Tan Sri Mansor menyadari kesilapannya. Dia memerah muka dengan jelas, kelihatan benar-benar malu. "Maaf," katanya, tetapi dengan suara lantang lagi. "Awak tidak ajar."
Zara memandangnya dengan tegas. Tuan Tan Sri Mansor, jika Tuan benar-benar komited untuk berubah, Tuan perlu mula menandakan. Bukan hanya berbual pada saat-saat emosi, ia adalah tentang berkomunikasi dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan seharian. Tan Sri Mansor menegang. Saya tahu, cuma ia sukar, saya menghabiskan begitu banyak masa mengelakkannya sehingga menjadi tabiat. Tabiat boleh diubah, jawabnya, tetapi hanya jika Tuan benar-benar mahu. Saya mahu, desaknya, tetapi ada kekecewaan dalam suara itu. Ia akan mengambil masa. Masa ada, tetapi Tuan perlu bermula sekarang. Tan Sri Mansor menarik nafas dalam-dalam dan dengan gerakan kekok dan jelas berkarat dia menandakan kepada Aiman. Jom, kerja penting. Isyarat-isyarat itu teknikal betul tetapi sama sekali tanpa emosi. Ia adalah isyarat seseorang yang telah mempelajari bahasa itu tetapi tidak pernah menggunakannya untuk berhubung secara sebenar. Aiman mengangguk tetapi Zara melihat kekecewaan di matanya. Dia telah berharap lebih banyak dan Zara menyadari bahwa perjalanan Tan Sri Mansor akan menjadi lebih panjang dan sukar daripada yang dicadangkan oleh momen emosi di restoran itu. Mengakui kesilapan itu mudah berubah secara sebenar adalah cerita yang sama sekali berbeza. Pada ketika itu Puan Rohani mendekati dengan pemilik restoran Encik Bakri. Tan Sri Mansor, kata Encik Bakri, saya dengar tentang insiden malam ini. Saya ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan. Tiada kesulitan, jawab Tan Sri Mansor. Malah pekerja Cik Zara sangat luar biasa. Zara, kata Tan Sri Mansor berpaling kepadanya. Awak dipecat dari sini tetapi jangan risau. Awak secara rasmi diambil bekerja oleh saya mulai sekarang. Zara membuka mulut untuk membantah, tetapi dia menyampuknya. Saya tidak menerima tidak sebagai jawaban. Awak perlukan pekerjaan. Saya perlukan awak. Sudah diputuskan. Dan kemudian ketiga-tiga mereka keluar. Jutawan sombong yang masih banyak perlu dipelajari anaknya yang tidak kelihatan, yang akhirnya dilihat dan pelayan yang baru sahaja, membuktikan bahwa tiada siapa yang hanya satu perkara. Malam itu akan panjang, dan apa yang tiada seorang pun daripada mereka tahu adalah bahwa dokumen-dokumen itu menyembunyikan rahasia yang akan mengubah segalanya. Rahasia yang akan membuktikan bahwa beberapa kebetulan adalah takdir yang menyamar. Kereta Tan Sri Mansor adalah apa yang Zara harapkan daripada seorang jutawan mewah, senyap dengan tempat duduk kulit yang mungkin berharga lebih daripada gaji tahunannya. Dia duduk di tempat duduk belakang di sebelah Aiman manakala Tan Sri Mansor memandu dengan ketegangan yang jelas di bahunya. Adrenalin daripada apa yang telah berlaku di restoran masih mengalir dalam urat Zara. Dia tidak dapat memproses sepenuhnya. Dalam beberapa jam, dia telah bersemuka dengan salah seorang lelaki paling berkuasa di bandar itu, membuktikan nilainya di hadapan semua menerima 200.000 ringgit, dan kini dalam perjalanan ke banglo mewahnya untuk menyelamatkan proyek jutaan ringgit. Terlalu surreal untuk menjadi nyata. Aiman menyentuh lengannya perlahan-lahan menarik perhatiannya. Apabila dia memandang dia menandakan. Terima kasih kerana tidak pergi. Kenapa saya perlu pergi? Dia menandakan kembali. Kerana kebanyakan orang akan pergi apabila mereka mengetahui bagaimana bapa saya sebenarnya apabila mereka menyedari bahawa saya hanya masalah yang menyusahkan. Kesedihan di tangan Aiman menyayat hati Zara. Awak bukan masalah dan bapa awak sedang mencuba. Tidak begitu baik lagi tetapi dia sedang mencuba. Awak percaya? Zara memandang Tan Sri Mansor yang memandu dalam diam jelas tenggelam dalam fikiran. Saya rasa dia sangat takut. Takut untuk gagal dengan awak seperti dia rasa dia gagal dengan Melissa. Dan kadang-kadang apabila orang takut mereka menjauhkan diri daripada mendekat. Adakah begitu dengan awak dan Aira? Soalan itu mengejutkan Zara. Tidak, dengan Aira saya sentiasa cuba untuk dekat tetapi dia teragak-agak memutuskan untuk jujur. Ada saat-saat saya gagal. Saat-saat saya sangat letih, sangat lesu sehingga saya tidak dapat memberikan semua perhatian yang dia layak. Dan saya membenci diri saya untuk itu sehingga hari ini. Dia memaafkan awak. Dia tidak pernah menyalahkan saya tetapi saya menyalahkan diri saya. Saya rasa itulah perbezaannya. Aiman mengangguk memproses. Kemudian dia membuat lebih banyak isyarat. Bapa saya juga memikul rasa bersalah. Saya melihatnya di matanya. Dia membenci diri sendiri setiap kali memandang saya. Mungkin sudah tiba masanya dia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan mungkin awak perlu membantunya dengan itu. Bagaimana menunjukkan kepadanya bahawa awak tidak menyalahkannya, bahawa masih ada masa untuk membina sesuatu bersama.
Perbualan terganggu oleh Tan Sri Mansor. Kita sudah sampai. Pintu pagar besi tempat terbuka mendedahkan banglo mewah yang tersergam indah. Zara merasa kecil di hadapan paparan kekayaan itu. Taman-taman yang bersih, lampu strategik seni bina modern. Ia adalah dunia yang sama sekali berbeza dari dunianya. Mereka masuk melalui pintu utama dan Zara kagum dengan saiz lobi. Semuanya besar, mahal, bersih tetapi juga dingin. Tiada gambar di dinding, tiada objek pribadi, ia lebih seperti hotel mewah daripada sebuah rumah. Pejabat saya di tingkat 2 kata Tan Sri Mansor. Semua dokumen ada di sana. Mereka menaiki tangga yang luas, dan Zara menyadari bahwa Aiman berjalan seolah-olah dia adalah seorang pelawat bukan penghuni. Dia menyentuh dinding dengan teragak-agak memandang lukisan, seolah-olah dia melihatnya buat pertama kali. Pejabat itu sangat besar dengan dinding kaca, menawarkan pemandangan bandar yang diterangi. Ada rak-rak yang penuh dengan buku trofi diploma berbingkai. Tetapi apa yang paling menarik perhatian Zara adalah apa yang tiada. Tiada satupun gambar Aiman, tiada satupun. Dia melihat apabila Aiman juga menyadari. Lelaki muda itu memandang sekeliling mencari, dan apabila dia tidak menemui sebarang bukti kewujudannya sendiri, di sana ekspresinya tertutup sepenuhnya. Tuan Tan Sri Mansor, kata Zara dengan berhati-hati. Boleh saya bertanya kenapa tiada gambar Aiman di sini? Tan Sri Mansor berhenti menyusun kertas di meja dan terpaku. Saya tidak terfikir tentang itu. Bagaimana Tuan tidak terfikir? Ini pejabat Tuan, tempat Tuan menghabiskan sebagian besar masa, dan Tuan tidak mempunyai satupun gambar anak Tuan. Saya kata saya tidak terfikir. Suaranya meninggi secara defensif. Ada begitu banyak perkara untuk difikirkan, untuk diselesaikan, sehingga gambar bukan keutamaan. Tetapi dia anak Tuan. Dia patut menjadi keutamaan terbesar. Kesunyian yang berlaku adalah berat. Aiman berdiri berhampiran pintu memerhati perdebatan. Air mata sudah mengalir di wajahnya. Tan Sri Mansor menyapu tangannya melalui rambut, jelas bergelut dengan sesuatu di dalam dirinya. Apabila dia bercakap lagi, suaranya keluar tersekat-sekat. Saya tidak meletakkan gambarnya kerana terlalu menyakitkan untuk melihat. Menyakitkan kenapa? Kerana setiap kali saya memandangnya saya melihat. Melissa, saya melihat semua yang saya tidak dapat lakukan untuknya, dan saya sangat takut untuk gagal lagi. Sehingga dia tidak dapat menghabiskan ayat itu. Zara mendekatinya. Kalau begitu sudah tiba masanya untuk berhenti melarikan diri dari kesakitan itu dan mula menghadapinya. Kerana selagi Tuan melarikan diri, Tuan kehilangan anak Tuan. Saya tidak tahu bagaimana untuk berbeza. Mulalah sedikit-sedikit. Letakkan gambar dia di sini. Cuma satu. Tan Sri Mansor memandang sekeliling pejabat seolah-olah dia benar-benar melihat buat pertama kali ketiadaan anaknya yang menjerit. Saya bahkan tidak tahu jika saya ada gambar dia. Ada Aiman menandakan sambil mendekat. Zara menterjemah. Dia cakap, Tuan ambil gambarnya masa dia kecil sebelum Melissa meninggal dunia. Ada dalam kotak-kotak di bilik simpanan. Jika awak tahu itu. Aiman mengangguk. Saya menjumpainya secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu. Tuan ambil kami berdua bersama sebelum semuanya menjadi sukar. Pendedahan itu memukul Tan Sri Mansor seperti tumbukan. Aiman saya. Tetapi apa sahaja yang akan dikatakannya terganggu oleh loceng pintu berbunyi. Ketiga-tiga mereka berpandangan keliru. Sudah hampir tengah malam. Siapa pula? Tan Sri Mansor pergi ke interkom dan wajahnya pucat apabila dia melihat siapa yang berada di pagar. Siapa itu? Tanya Zara. Cik Linda Wong, bekas rakan kongsi saya. Apa yang dia mahu pada waktu ini tiada yang baik. Dia menekan butang. Cik Linda, sudah hampir tengah malam. Apa yang awak mahu? Suara wanita yang keluar dari interkom itu dingin, penuh perhitungan. Buka pintu pagar, Tan Sri Mansor. Kita perlu bercakap tentang proyek pusat itu dan tentang beberapa dokumen yang saya temui. Dokumen apa? Yang ditinggalkan kakak awak Melissa, yang menjelaskan dengan tepat dari mana wang untuk memulakan empayar awak itu datang. Awak buka atau tidak? Tan Sri Mansor kelihatan sangat terkejut. Dia memandang Zara, kemudian Aiman jelas berbelah bahagi. Jangan buka, kata Zara. Jika ada sesuatu yang penting, dia boleh bercakap melalui telepon esok. Dia tidak akan menyerah. Dan jika dia benar-benar ada dokumen Melissa, maka biarkan dia datang pada waktu siang dengan temu janji, bukan di tengah malam, untuk mengugut Tuan. Tan Sri Mansor menarik nafas dalam-dalam dan menekan butang lagi. Cik Linda kembali esok, waktu pejabat. Awak akan menyesal ini, Tan Sri Mansor. Saya akan memastikan sendiri bahwa pelabur Vietnam akan tahu segalanya tentang Melissa
tentang awak, tentang asal-usul sebenar wang awak. Tiada apa-apa untuk diketahui. Saya membina syarikat saya dengan kerja jujur. Begini, kalau begitu jelaskan mengapa Melissa meninggalkan warisan 3 juta ringgit kepada awak. Dari mana seorang wanita yang dimasukkan ke hospital sepanjang hidupnya mendapat wang sebanyak itu? Soalan itu jatuh seperti bom. Zara melihat Tan Sri Mansor menutup mata, jelas terpukul. Saya akan beri awak 48 jam untuk menawarkan saya 20% pegangan dalam proyek itu, sambung Cik Linda. Atau saya akan serahkan semua yang saya ada kepada Akhbar, dan saya jamin reputasi awak akan musnah bersama proyek awak. Panggilan terputus. Tan Sri Mansor berdiri terpaku, tangannya menggigil. Dari mana datangnya wang itu? Tanya Zara perlahan. Saya tidak tahu, akui. Melissa meninggalkan akaun atas nama saya. Saya mengetahuinya selepas dia meninggal dunia. Wang itu ada di sana dengan surat yang mengatakan, gunakanlah untuk melakukan kebaikan. Saya tidak pernah mempersoalkan. Saya pikir itu simpanan dia, pampasan insuran, sesuatu seperti itu. Dan jika tidak, maka seluruh proyek saya dibina di atas pembohongan, dan Cik Linda akan menggunakan itu untuk menghancurkan saya. Aiman membuat isyarat mendesak dan Zara menterjemah. Dia cakap tidak kira dari mana wang itu datang. Yang penting adalah apa yang Tuan lakukan dengannya sekarang. Aiman, ia tidak semudah itu. Ya, ia semudah itu, sampuk Zara. Dia betul. Cik Linda boleh mengancam, boleh cuba mencemarkan reputasi Tuan. Tetapi pada akhirnya, yang penting adalah Tuan sedang membina sesuatu yang akan membantu ratusan orang. Itu yang penting. Awak tidak faham. Jika terdedah bahawa wang itu mempunyai asal-usul yang meragukan, pelabur akan lari. Kerajaan boleh menyekat lesen, semuanya akan runtuh. Kalau begitu kita akan mencari kebenarannya, kata Zara dengan tekad. Sebelum Cik Linda boleh menggunakan itu untuk melawan Tuan, mesti ada dokumen bank record, sesuatu yang menjelaskan dari mana wang itu datang. Di mana? Di sini, dalam barang-barang Melissa yang Tuan simpan dalam kotak-kotak yang Aiman sebutkan. Tan Sri Mansor memandang anaknya. Awak tahu di mana ia? Aiman mengangguk dan menandakan. Saya tunjukkan. Ketiga-tiga mereka turun ke bilik simpanan banglo itu. Ia adalah ruang yang sangat besar, diatur dengan rak-rak yang penuh dengan kotak berlabel. Aiman terus ke bahagian tertentu, menunjukkan beberapa kotak bertanda Melissa pribadi. Mereka mula membuka satu persatu. Ada pakaian, buku-buku nota dengan lukisan surat-surat yang Melissa telah tulis tetapi tidak pernah dihantar. Gambar-gambar zaman kanak-kanak, momen-momen gembira sebelum penyakitnya memburuk. Tan Sri Mansor mengambil gambar Melissa tersenyum memegang ais krim. Pada usia kira-kira 10 tahun. Dia sangat gembira di sini, gumamnya sebelum semuanya runtuh. Apa yang terjadi? Tanya Zara. Ibu bapa saya tidak menerima kepakarannya. Mereka ingin menyembunyikannya dari dunia dengan rasa malu, dan semakin mereka mengasingkannya, semakin dia menutup diri sehingga dia tidak dapat meneruskan. Aiman menyentuh bahu bapanya, isyarat mudah tetapi kuat. Tan Sri Mansor memandangnya, dan buat pertama kali benar-benar melihat anaknya bukan sebagai kenangan Melissa yang menyakitkan, tetapi sebagai individu tersendiri dengan ketakutan dan harapannya sendiri. Awak tidak akan pernah melalui apa yang Melissa lalui. Tan Sri Mansor menandakan kepada Aiman. Gerakan yang kekok tetapi ikhlas. Saya janji, saya akan berbeza. Bagaimana saya boleh percaya itu? Kerana saya akan bermula sekarang. Hari ini, bukan esok, bukan minggu depan. Sekarang. Zara terus mencari di dalam kotak dan menemui file dokumen bank. Dia membukanya dan mula membaca penyata akaun pemindahan deposit bulanan yang tetap sepanjang bertahun-tahun. Saya menemui sesuatu, katanya. Melissa menerima deposit bulanan dari sebuah syarikat bernama Inversiones Aurora. Inversiones Aurora. Tan Sri Mansor mengerutkan kening. Saya tidak pernah dengar tentang itu. Ada alamat di sini dan nama kenalan. Dr. Wong Wei Jian. Dr. Wong Wei Jian adalah pakar psikiatri. Dia. Apa kaitan dengan syarikat pelaburan? Zara terus membaca dokumen itu. Nampaknya Melissa adalah pemegang saham. Tetapi bagaimana dengan wang? Apa Aiman yang menemui jawabannya? Dia sedang melihat buku nota lama Melissa dan membuat isyarat mendesak. Dia menemui sesuatu, kata Zara. Aiman menunjukkan buku nota itu. Itu adalah lukisan, ratusan lukisan yang sangat terperinci, profesional, dan surat yang dilampirkan. Kepada Tan Sri Mansor yang dikasihi, jika awak membaca ini bermakna saya telah pergi. Saya ingin awak tahu bahawa wang yang saya tinggalkan adalah bersih, jujur, dan hasil daripada satu-satunya bakat saya,
Dr. Wong Wei Jian membantu saya menjual lukisan saya kepada syarikat reka bentuk. Selama bertahun-tahun saya bekerja secara rahasia, mencipta ilustrasi logo watak. Saya tidak memberitahu sesiapa, kerana saya ingin membuktikan bahawa saya boleh menjadi produktif, bahawa saya mempunyai nilai. Wang itu milik awak. Gunakannya untuk melakukan kebaikan yang saya tidak dapat lakukan. Dengan kasih sayang, Melissa. Kesunyian yang berlaku adalah mutlak. Tan Sri Mansor mengambil surat itu dengan tangan menggigil membaca dan membaca semula air mata mengalir dengan bebas. Dia bekerja sepanjang masa bisiknya. Sepanjang masa saya fikir dia hanya seorang pesakit tetapi dia mencipta menghasilkan hidup. Dan Tuan tidak pernah tahu, Zara melengkapkan dengan lembut. Kerana saya tidak pernah bertanya, tidak pernah benar-benar berminat saya hanya melihat penyakitnya, tidak melihat dirinya. Aiman membuat isyarat dan Zara menterjemah. Dia cakap Tuan masih boleh berbeza dengannya. Tuan masih boleh mengenalinya dengan jujur. Masih ada masa. Tan Sri Mansor memandang anaknya dan akhirnya melakukan apa yang sepatutnya dilakukannya bertahun-tahun yang lalu. Dia memeluk Aiman. Pelukan sebenar erat syarat dengan penyesalan bertahun-tahun dan harapan yang diperbaharui. Maafkan saya, dia menandakan sambil memeluk. Maafkan saya untuk semua tahun yang hilang. Untuk semua kali saya membuat awak merasa tidak kelihatan kerana tidak menjadi bapa yang awak layak. Aiman menangis di bahunya membalas pelukan dengan kuat. Itu bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata kebebasan. Zara memerhati adegan itu mengelap matanya sendiri. Inilah yang Aira inginkan dia lakukan, membantu keluarga lain untuk tidak melakukan kesilapan yang sama, untuk tidak membuang masa yang berharga dengan ketakutan dan rasa bersalah. Apabila bapa dan anak akhirnya berpisah, Tan Sri Mansor mengambil surat Melissa lagi. Ini menyelesaikan masalah dengan Cik Linda. Saya boleh buktikan bahawa wang itu bersih. Melissa memperolehnya dengan kerja jujur. Dan kontrak dengan Vietnam, ingat Zara, dokumen-dokumen itu. Dengan semua emosi ini saya terlupa sepenuhnya. Mereka melihat jam. Pukul 1 pagi 9 jam sehingga tarikh akhir. Jom, kata Zara dengan tekad. Masih ada masa. Mereka kembali ke pejabat. Tan Sri Mansor menyebarkan semua dokumen di atas meja. Ada banyak halaman, semuanya dalam bahasa Vietnam, semuanya dengan terma teknikal dan undang-undang. Awak benar-benar boleh terjemahkan semua ini, tanya keraguan yang jelas dalam suaranya. Zara memandang kertas-kertas itu, kemudian kepada Aiman, kemudian kepada Tan Sri Mansor. Dia teringat Aira, Melissa, semua orang yang akan dibantu oleh pusat itu. Dia teringat janji yang telah dibuatnya. Saya tidak tahu akui dengan jujur. Tetapi saya akan cuba untuk Tuan, untuk Aiman, untuk semua orang yang memerlukan pusat itu. Dia duduk di meja dan mula membaca. Kata-kata dalam bahasa Vietnam datang perlahan pada mulanya, tetapi sedikit demi sedikit bahasa itu mula kembali. Ia seperti menemui semula lagu lama sukar pada mulanya, tetapi melodi itu akhirnya kembali. Tan Sri Mansor dan Aiman kekal di pejabat bersamanya dalam kesunyian yang penuh hormat. Kadang-kadang dia bertanya soalan teknikal, kadang-kadang meminta pendapat tentang terminologi. Mereka bertiga bekerja bersama, bersatu oleh tujuan yang sama. Pada jam 3 pagi, Zara berada di halaman 25. Kepalanya sakit, matanya pedih, tetapi dia meneruskan. Dia tidak boleh menyerah. Dia tidak akan menyerah. Pada ketika itulah, Aiman menyentuh bahunya perlahan-lahan dan menandakan, awak perlu berehat. Awak tidak akan dapat menyelesaikannya jika awak terlalu letih. Tiada masa untuk berehat. Ada 15 menit kopi, sesuatu untuk menyegarkan tenaga. Zara tahu dia betul. Dia bangun meregangkan badannya yang sakit dan ketiga-tiga mereka turun ke dapur. Ia adalah dapur yang sangat besar, moden dengan semua peralatan yang boleh dibayangkan, tetapi juga kosong, tanpa tanda-tanda bahawa seseorang benar-benar memasak di sana. Tan Sri Mansor membuat kopi dan membawa beberapa buah-buahan. Mereka duduk di meja dapur, seketika berhenti di tengah kekacauan. Boleh saya bertanya, kata Zara. Sudah tentu. Mengapa ini begitu penting bagi Tuan Pusat ini? Bukan hanya tentang Melissa, bukan. Tan Sri Mansor menghirup kopi sebelum menjawab. Ini tentang penebusan, tentang melakukan sesuatu yang baik. Untuk menebus semua tahun, saya buang masa menjadi seorang yang sombong tentang meninggalkan warisan, yang bukan hanya wang, dan tentang memberi harapan kepada keluarga seperti keluarga kita. Dia menandakan kepada Aiman. Zara menterjemah. Tepat sekali. Terdapat begitu banyak bapa seperti saya yang takut,
yang tidak tahu bagaimana untuk berurusan yang melakukan kesilapan teruk dengan anak-anak mereka. Dan terdapat begitu banyak kanak-kanak seperti awak Aiman yang merasa sendirian tidak kelihatan seolah-olah mereka tidak mempunyai nilai. Saya ingin mencipta tempat di mana kedua-duanya dapat mencari bantuan. Itu adalah impian yang indah, kata Zara. Ia benar dan saya tidak akan membiarkan Cik Linda menghancurkannya. Saya tidak akan membiarkan ketakutan menang lagi. Mereka menghabiskan kopi dan kembali ke pejabat. Zara menumpukan perhatian pada dokumen lagi, kini dengan tenaga yang diperbaharui. Jam berlalu pukul 4 pagi 5:06. Aiman tertidur di sofa pejabat. Tan Sri Mansor berjalan mundar-mandir cemas, tetapi cuba untuk tidak menekan. Pada jam 7 pagi, Zara selesai halaman terakhir. Dia menggigil keletihan tetapi dia telah berjaya. 50 halaman dokumen undang-undang kompleks, diterjemahkan dari bahasa Vietnam ke bahasa Malaysia. Siap umum suaranya yang serak. Tan Sri Mansor bergegas ke arahnya. Awak yakin semuanya betul, ia tepat. Ia tidak akan sempurna tetapi ia cukup tepat untuk apa yang mereka perlukan. Dia mengambil halaman yang diterjemahkan melihat dengan cepat memeriksa. Kemudian dia memandangnya dengan ekspresi kagum yang tulen. Awak luar biasa, katanya. Cuma, saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Tidak awak melakukan lebih daripada itu. Awak mengembalikan anak saya. Awak menyelamatkan proyek saya. Awak, dia berhenti mencari perkataan yang betul. Awak mengingatkan saya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Zara tersenyum letih, tetapi gembira. Sekarang Tuan perlu cepat. Tinggal 3 jam lagi sebelum tarikh akhir. Dokumen-dokumen itu perlu disahkan dan dihantar. Saya sudah hubungi notari. Mereka sedang menunggu saya dan peguam akan membawa secara pribadi kepada pelabur. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan bersedia untuk keluar, tetapi dia berhenti di pintu. Zara tidak kira apa yang berlaku. Terima kasih dari hati saya. Ia akan berjalan lancar, katanya dengan keyakinan. Semuanya akan berjalan lancar. Tan Sri Mansor keluar tergesa-gesa. Zara kekal di pejabat dengan Aiman masih tidur di sofa. Dia melihat keluar tingkap, melihat matahari terbit di bandar. Dia telah masuk ke malam itu sebagai seorang pelayan yang putus asa. Dia keluar sebagai seseorang yang mempunyai tujuan lagi, seseorang yang telah membuat perbezaan. Dan buat pertama kali sejak Aira meninggal dunia, Zara merasa dia berada di jalan yang betul. Zara terbangun dengan matahari memancar ke wajahnya. Seketika dia tidak tahu di mana dia berada, kemudian kenangan itu kembali. Banglo Tan Sri Mansor sepanjang malam menterjemah dokumen keletihan yang akhirnya mengalahkannya. Dia terbaring di sofa pejabat ditutupi dengan selimut lembut. Aiman duduk di kerusi berdekatan melukis di tabletnya. Apabila dia menyadari bahwa dia telah bangun, dia tersenyum dan menandakan, "Selamat pagi." Awak tidur 3 jam. Zara bangun, badannya yang sakit membantah setiap gerakan. Pukul berapa? Pukul 10.15. Bapa saya masih belum balik. Panik melandanya seperti kilat. Pukul 10.15. Tarikh akhir adalah pukul 10. Adakah dia berjaya menyerahkan tepat pada masanya? Aiman mengambil teleponnya dan menunjukkan kepadanya satu message. Dokumen diserahkan pada 9.47. Pelabur sedang menganalisis sekarang. Saya akan kembali tidak lama lagi. Monsieur Lega membuat Zara rebah semula di sofa. Kita berjaya. Kita benar-benar berjaya. Dia teringat gaji lebih masa yang Puan Rohani tidak pernah bayar kepadanya, tentang tip yang pelanggan kaya tidak tinggalkan, tentang semua penghinaan kecil yang telah ditanggungnya bulan demi bulan dengan 200.000 ringgit dalam akaunnya. Semua itu kini kelihatan begitu tidak penting, begitu jauh. Dia bebas. Awak yang berjaya, Aiman membetulkan. Tanpa awak semua ini tidak akan berlaku. Zara menggelengkan kepala. Bukan saya seorang. Bapa awak akhirnya memutuskan untuk berjuang untuk apa yang penting. Dan awak-awak adalah sebab mengapa tiada seorang pun daripada kami menyerah. Aiman memerah muka sedikit, tetapi ada kebahagiaan tulen di matanya. Boleh saya tunjukkan sesuatu? Sudah tentu. Dia memusingkan tablet ke arahnya. Ia adalah lukisan digital yang sangat terperinci. Ia menunjukkan 3 orang duduk di meja bekerja bersama. Boleh dikenali Zara, Tan Sri Mansor dan Aiman. Pencahayaan lembut, ekspresi fokus tetapi tenang. Ada sesuatu yang sangat indah dan penuh harapan dalam gambar itu. Awak lukis ini hari ini, Aiman, dia mengangguk. Semasa tuan-tuan bekerja saya ingin merakamkan momen itu. Buat pertama kali dalam tempoh yang lama saya tidak merasa sendirian.
Kata-kata itu menusuk jauh ke hati Zara. Awak sangat berbakat, seperti Melissa dahulu. Awak percaya, saya yakin, lukisan-lukisan ini profesional. Pernahkah awak terfikir untuk melakukan sesuatu dengan ini? Saya sentiasa mahu. Tetapi bapa saya, dia berhenti mencari perkataan yang betul. Bapa saya sentiasa berkata bahwa seni bukan kerjaya yang serius, bahwa saya perlu fokus pada perkara praktikal. Dan apa yang awak ingin lakukan? Saya ingin menjadi pereka grafik, mencipta benda-benda cantik, menggembirakan orang ramai melalui image. Dia teragak-agak sebelum meneruskan. Seperti Melissa dahulu, Zara tersenyum. Kalau begitu, itulah yang awak patut lakukan. Dan saya yakin bapa awak akan menyokong awak, terutamanya sekarang dia tahu tentang kerja Melissa. Awak benar-benar percaya, saya yakin. Pada ketika itu mereka mendengar pintu utama dibuka. Langkah tergesa-gesa di tangga. Tan Sri Mansor masuk ke pejabat. Ekspresinya cerah. Kita berjaya, katanya hampir menjerit. Pelabur meluluskan. Kontrak telah ditandatangani. Pusat itu akan dibina. Zara bangun masih pening kerana tidur. Tetapi merasakan kegembiraan meletup di dadanya. Serius, benar-benar diluluskan. Mereka berkata terjemahan itu sempurna, dokumen-dokumen itu sempurna. Projek itu bermula dalam 3 bulan. Dia menarik nafas dalam-dalam, masih memproses segalanya. Dan awak tidak akan percaya ini. Malah Datuk Razak Tan Sri, pemilik hotel yang menolak awak malam tadi di restoran, menelepon saya pagi ini. Dia mengetahui kisah itu dari akhbar dan ingin membuat sumbangan kepada pusat itu. Dia kata dia malu dengan cara dia melayan awak. Aiman melompat dari sofa dan memeluk bapanya. Itu adalah pelukan spontan semula, jadi tanpa keraguan seperti hari-hari sebelumnya. Tan Sri Mansor membalas pelukan dengan kuat dan Zara melihat air mata di mata kedua-duanya. Dan Cik Linda tanya Zara apabila bapa dan anak berpisah. Ekspresi Tan Sri Mansor menjadi gelap. Dia muncul di pejabat peguam pagi ini. Cuba mengugut pelabur dengan dakwaan tentang wang Melissa. Dan kemudian saya menunjukkan dokumen yang awak temui. Surat Melissa, penyata bank kontrak dengan syarikat reka bentuk. Saya buktikan bahwa setiap sen diperoleh secara jujur melalui kerjanya. Bagaimana dia bertindak balas? Dia sangat marah. Mengugut untuk menyaman, membuat kekecohan segalanya. Tetapi pelabur tidak memperhatikannya. Mereka melihat bahwa dia hanya cuba mensabotaj projek itu kerana dendam pribadi. Jadi selesai, dia akan meninggalkan tuan-tuan sendirian. Tan Sri Mansor mengeluh. Saya tidak pasti. Orang seperti Cik Linda tidak mudah menyerah. Tetapi sekurang-kurangnya sekarang dia tidak mempunyai apa-apa yang konkret untuk digunakan terhadap saya. Seolah-olah mereka telah memanggilnya dengan sebutan itu. Loceng pintu berbunyi. Semua orang berpandangan tegang. Tan Sri Mansor pergi ke interkom. Siapa itu saya? Suara Cik Linda bergema dingin seperti biasa. Saya perlu bercakap dengan tuan secara pribadi. Kita tiada apa-apa untuk dibincangkan. Ada. Tolonglah Tan Sri Mansor, cuma 5 menit. Dan saya datang sendirian tanpa ancaman, tanpa permainan. Ada sesuatu yang berbeza dalam nada suaranya. Ia bukan lagi suara yang penuh perhitungan dan agresif seperti malam sebelumnya. Ada keletihan kekalahan. Tan Sri Mansor memandang Zara dan Aiman dengan tanda tanya. Zara mengangkat bahu. Keputusan tuan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Baiklah. 5 menit. Mereka turun ke ruang utama. Tan Sri Mansor membuka pintu dan Cik Linda masuk. Dia kelihatan berbeza dari malam sebelumnya. Rambutnya tidak tersusun rapi, solekan sedikit komod. Dia kelihatan seperti seseorang yang tidak tidur. Terima kasih kerana menerima saya, katanya, tanpa kesombongan seperti sebelumnya. Awak ada 5 menit. Cik Linda memandang sekeliling, melihat Zara dan Aiman dan kelihatan teragak-agak. Boleh awak bercakap di hadapan mereka, kata Tan Sri Mansor. Saya tiada rahsia dengan orang-orang ini. Baiklah, dia menarik nafas dalam-dalam. Saya datang untuk memohon maaf. Kesunyian yang berlaku adalah kejutan semata-mata. Maaf, ulang Tan Sri Mansor tidak percaya. Awak menghabiskan malam mengancam saya. Awak cuba menghancurkan projek saya. Dan sekarang awak ingin memohon maaf. Saya tahu ia tidak masuk akal, tetapi selepas saya keluar dari pejabat peguam hari ini, saya terus berfikir. Dia berhenti bergelut dengan emosi yang jelas. Saya terus berfikir betapa saya telah menjadi orang yang mengerikan. Sekarang awak ingin menimbulkan simpati. Tidak, saya hanya perlu tuan faham. Cik Linda duduk tanpa menunggu jemputan. Apabila tuan memecat saya 2 tahun lalu, saya hancur. Bukan sahaja secara profesional tetapi secara pribadi.
Pekerjaan itu adalah segalanya bagi saya. Dan apabila saya kehilangannya, saya kehilangan identitas saya bersamanya. Awak dipecat karena menyalahgunakan sumber ingat Tan Sri Mansor dengan dingin. Saya tidak pernah menyalahgunakan apa-apa, katanya memandangnya tepat di mata. Saya bersumpah. Saya tahu Tuan menemui penyelewengan dalam perakaunan, tetapi itu bukan saya. Saya coba membuktikannya, tetapi Tuan sudah memutuskan bahwa saya bersalah. Cik Linda, biarkan saya habiskan. Tolonglah. Dia mengelap matanya. Saya menghabiskan 2 tahun terakhir terobsesi untuk membuktikan bahwa saya betul untuk membalas dendam, untuk membuat Tuan membayar. Dan dalam proses itu, saya menjadi persis orang yang Tuan tuduh saya pembohong, manipulatif, pendendam. Zara memerhati wanita itu dengan teliti. Ada kesakitan tulen di sana, tetapi juga bertahun-tahun kepahitan yang terkumpul. Apa yang awak mahu dari saya, tanya Tan Sri Mansor. Tiada apa-apa, saya tidak mau apa-apa. Saya hanya datang untuk mengatakan bahwa Tuan menang dan dia menelan ludah. Dan proyek pusat itu indah. Melissa pasti bangga. Awak kenal Melissa, saya kenal. Saya bekerja dengan Tuan selama 5 tahun, ingat. Saya melihat gambar-gambar di pejabat lama Tuan. Saya mendengar Tuan bercakap tentang dia beberapa kali. Saya tahu betapa dia bermakna bagi Tuan. Tan Sri Mansor terdiam memproses. Saya juga datang untuk memulangkan ini, sambung Cik Linda, mengeluarkan sampul surat dari bagnya. Dokumen-dokumen yang saya ambil dari arsip semasa saya masih bekerja dengan Tuan. Ia adalah surat-surat pribadi Melissa. Saya ingin menggunakannya untuk memeras Ugut, tetapi dia menggelengkan kepala. Saya tidak boleh melakukan itu. Saya tidak boleh menjadi begitu jahat. Dia meletakkan sampul surat di meja dan bangun. Itu sahaja. Maafkan saya untuk segalanya. Sungguh. Cik Linda tunggu Tan Sri Mansor memanggilnya ketika dia menuju ke pintu. Dia berpaling dengan penuh harapan. Jika awak benar-benar ingin berbeza, jika awak ingin berubah pusat, itu akan memerlukan peguam pakar undang-undang antarabangsa. Saya tidak boleh memberikan awak pegangan, tetapi saya boleh mengambil awak bekerja dalam proyek itu. Mata Cik Linda dipenuhi air mata. Tuan akan lakukan itu. Selepas semua yang saya lakukan, setiap orang berhak mendapat peluang kedua. Saya sedang mendapat peluang saya dengan Aiman. Awak juga boleh mendapat peluang awak. Itu adalah isyarat kemurahan hati yang mengejutkan semua orang, termasuk Cik Linda sendiri. Dia berdiri terpaku, jelas tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Saya tidak tahu nak cakap apa. Awak katakan, awak menerima, dan kali ini awak akan bekerja. Saya terima, dan saya bersumpah, ia akan berbeza. Cik Linda keluar tidak lama kemudian meninggalkan sampul surat di meja. Apabila pintu tertutup, Zara memandang Tan Sri Mansor dengan kagum. Itu sangat murah hati dari pihak Tuan, atau sangat bodoh akui. Tetapi saya belajar sesuatu dalam beberapa jam terakhir. Saya belajar bahwa memendam dendam membuat kita lebih menderita, dan bahwa setiap orang sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak kita ketahui. Aiman membuat isyarat dan Zara menterjemah. Dia cakap Tuan sedang menjadi orang yang lebih baik, dan dia bangga dengan Tuan. Tan Sri Mansor memandang anaknya, emosi yang jelas di wajahnya. Dan saya bangga dengan awak, dengan lelaki yang awak menjadi, dengan artis luar biasa yang awak adalah. Tuan tahu tentang lukisan saya. Saya melihat apa yang awak tunjukkan kepada Zara. Dan saya ingin melihat lebih banyak. Saya ingin tahu impian awak, rancangan awak, segalanya. Cukuplah berpura-pura awak tidak wujud. Bapa dan anak berpelukan lagi, dan Zara merasakan hatinya diikat kerana emosi. Ia adalah persis momen yang Aira inginkan untuk saksikan. Tan Sri Mansor mengambil sampul surat yang ditinggalkan Cik Linda dan membukanya. Di dalamnya ada beberapa surat yang ditulis tangan oleh Melissa. Dia mula membaca yang pertama, dan ekspresinya berubah kepada sesuatu antara kesedihan dan kegembiraan. Apa yang ditulis, tanya Zara. Ini adalah surat-surat yang Melissa tulis untuk saya, tetapi tidak pernah dihantar. Dia merekodkan segalanya, ketakutannya, harapannya, impiannya. Dan dalam semua itu dia bercakap tentang satu perkara, keluarga. Dia terus membaca, suaranya tersekat-sekat. Tan Sri Mansor yang dikasihi, saya tahu. Awak takut untuk mempunyai anak, takut mereka akan menjadi seperti saya. Takut mereka akan menderita seperti saya menderita. Tetapi jangan takut kerana mempunyai seseorang yang menyayangi awak walaupun tidak sempurna, lebih baik daripada sendirian. Jika suatu hari awak mempunyai anak, sayangi mereka tanpa syarat. Jangan buat kesilapan yang ibu bapa kita lakukan kepada saya.
Air mata mengalir deras di wajah Tan Sri Mansor. Dia tahu saya akan takut dan cuba mempersiapkan saya walaupun selepas dia pergi. Dia sangat menyayangi Tuan, kata Zara perlahan. Saya membuang begitu banyak masa dengan ketakutan untuk menghormati kenangan itu, tetapi tidak lagi. Dia memandang Aiman. Tidak lagi. Aiman membuat isyarat dan Zara menerjemah dengan senyuman. Dia bertanya, jika dia boleh melukis mural di pusat itu. Penghormatan untuk Melissa dan Aira untuk semua orang yang merasa tidak kelihatan. Awak akan lakukan itu, tanya Tan Sri Mansor jelas terharu. Ya, jika Tuan benarkan. Sudah tentu saya benarkan. Ia satu penghormatan. Ketiga-tiga mereka kekal di ruang tamu hanya menikmati momen itu. Begitu banyak perkara telah berubah dalam masa kurang dari 24 jam. Begitu banyak kesakitan telah terdedah dan mula sembuh. Awak tahu, kata Tan Sri Mansor memecah kesunyian. Apabila saya bangun semalam pagi, saya tidak membayangkan bahwa hidup saya akan berubah sepenuhnya. Tiada seorang pun daripada kami membayangkannya, Zara bersetuju. Dan sekarang apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang, kata Zara bangun. Tuan akan ambil gambar dengan anak. Tuan banyak gambar. Dan Tuan akan letakkan semuanya di pejabat. Tuan semuanya supaya Tuan tidak akan melupakan lagi apa yang sebenarnya penting. Aiman mengambil teleponnya dan mendekati bapaknya. Gambar pertama dia menandakan. Tan Sri Mansor meletakkan lengannya di bahu anaknya, kedua-duanya tersenyum ikhlas untuk kamera. Zara mengambil gambar itu, dan apabila dia menunjukkannya, dia melihat bahwa dia telah merakamkan sesuatu yang istimewa. Ia bukan hanya sebuah gambar, ia adalah rakaman permulaan yang baru. Sempurna, kata Tan Sri Mansor melihat gambar itu. Saya akan mencetaknya dan meletakkannya di meja saya untuk melihatnya setiap hari dan mengingati apa yang hampir saya hilang dan apa yang awak peroleh, Zara melengkapkan. Telepon Tan Sri Mansor berdering, dia menjawab dan Zara melihat ekspresinya berubah kepada kekeliruan, kemudian terkejut, kemudian kegembiraan murni. Serius, mereka yakin dia mendengar sedikit lagi. Faham, ya, saya akan uruskan semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia memutuskan panggilan dan memandang Zara dan Aiman dengan mata bersinar. Itu pelabur utama dari Hanoi. Dia bukan sahaja meluluskan proyek itu, dia ingin menggandakan pelaburan. Lebih besar, bagaimana, tanya Zara? Cukup besar untuk melayani bukan sahaja orang kurang upaya pendengaran tetapi semua jenis kurang upaya. Dia ingin mengubahnya menjadi pusat pemulihan lengkap yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Besarnya perkara itu melanda mereka seperti gelombang. Ia bukan hanya tentang Melissa, kini ia tentang ribuan orang yang akan dibantu. Melissa yang membuat ini berlaku, kata Tan Sri Mansor melihat surat-surat itu masih di tangannya. Walaupun selepas dia pergi, dia terus membuat perbezaan. Seperti awak juga sedang lakukan, kata Zara, dan awak akan terus melakukannya. Aiman membuat isyarat. Kita perlu meraihkannya, awak. Betul, Tan Sri Mansor bersetuju. Zara makan malam dengan kami hari ini. Sungguh kali ini bukan sebagai pekerja tetapi sebagai keluarga. Perkataan keluarga itu membuat Zara merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Ia satu penghormatan, sempurna. Dan selepas makan malam kita pergi ke bilik simpanan. Aiman, awak akan tunjukkan kepada saya semua lukisan awak semuanya. Dan kita akan berbual tentang rancangan awak untuk masa depan, tentang reka bentuk grafik, tentang impian awak, tentang semua yang sepatutnya saya tanya bertahun-tahun yang lalu. Aiman memeluk bapaknya dan Zara melihat bahwa kedua-duanya sedang menangis, tetapi itu bukan air mata kesakitan. Itu adalah air mata harapan, permulaan semula akhirnya menemui jalan antara satu sama lain. Dan Zara tahu bahwa di mana sahaja Aira berada dia pasti tersenyum karena janji itu telah ditunaikan. Tiada siapa lagi yang tidak kelihatan, tiada siapa lagi yang sendirian. Matahari pagi menyinari bangunan moden itu dengan cahaya keemasan. Zara berhenti di kaki 5 memandang ke atas, masih tidak dapat percaya sepenuhnya bahwa itu nyata. Huruf-huruf besar bersinar di hadapan bangunan. Pusat pemulihan, pembangunan holistik Melissa Aira. Air mata memenuhi matanya buat kali ke-100 minggu itu. Melihat nama kakaknya di sana kekal dihormati adalah lebih daripada yang pernah dia impikan. Cantik kan? Tan Sri Mansor mendekat dari belakang turut mengagumi bangunan itu. 5 tingkat peralatan terkini, pasukan 100 profesional, dan semuanya bermula hari ini. Ya, surreal, akui Zara, masih seperti mimpi. Awak percaya 6 bulan yang lalu saya sedang menghina awak di sebuah restoran. Saya percaya, dan awak percaya, saya sedang berpikir untuk menyerah dengan segalanya,
Tan Sri Mansor memandang Zara dengan serius. Terima kasih kerana tidak melakukannya, kerana melihat sesuatu dalam diri saya yang saya tidak nampak kerana memberi peluang kepada Aiman dan saya. Tuan-tuan yang memberi peluang kepada diri sendiri. Saya hanya membuka pintu tetapi tanpa awak kami tidak akan pernah melintasi. Aiman keluar dari bangunan berlari membuat isyarat bersemangat. Jom tengok mural sudah siap. Kedua-duanya mengikutinya ke lobi utama, dan di sana memenuhi seluruh dinding lobi terhampar karya agung Aiman, sebuah mural, gergasi yang dilukis tangan menunjukkan puluhan orang-orang dari semua peringkat umur dengan pelbagai kurang upaya. Semuanya dihubungkan oleh garis-garis cahaya. Di tengah dua figura wanita, jelas Melissa dan Aira menghulurkan tangan seolah-olah memberkati semua orang di sekeliling. Aiman bisik Zara tanpa kata. Sempurna. Mengambil masa 3 bulan, dia menandakan dengan bangga. Saya ingin menangkap intipati apa yang tempat ini maksudkan, bahawa tiada siapa yang sendirian, bahawa semua orang dilihat. Tan Sri Mansor meletakkan tangannya di bahu anaknya. Makcik awak pasti sangat bangga dengan awak, dengan artis yang awak menjadi, dengan lelaki yang awak adalah, dan dengan anak yang tuan akhirnya kenali dengan jujur, tambah Aiman dengan senyuman. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara bapa dan anak telah berubah sepenuhnya. Tan Sri Mansor belajar menandakan dengan fasih. Mereka menghabiskan berjam-jam berbual tentang seni, tentang impian, tentang kehidupan. Mereka makan malam sebagai keluarga setiap malam. Mereka melakukan aktiviti bersama pada hujung minggu. Mereka akhirnya menjadi keluarga sebenar. Encik-encik sudah hampir tiba masanya. Cik Linda muncul. Ya, Cik Linda yang sama. Tan Sri Mansor telah mengambilnya sebagai penyelaras undang-undang pusat itu. Pihak akhbar sudah tiba. Keluarga-keluarga pertama juga. Zara menarik nafas dalam-dalam membetulkan baju kurung modennya. Dia adalah pengarah komunikasi dan hubungan komuniti pusat. Itu kini bertanggung jawab untuk menghubungkan keluarga dengan sumber, untuk membawa pakar dari negara lain, untuk memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan kerana kekurangan maklumat. Di luar orang ramai telah berkumpul. Kamera TV, wartawan, keluarga yang penuh harapan pihak berkuasa tempatan. Tetapi yang paling penting adalah orang biasa, ibu bapa memegang anak-anak belia yang ingin tahu warga emas mencari bantuan. Tan Sri Mansor naik ke pentas kecil yang didirikan di hadapan bangunan itu. Zara dan Aiman kekal di sisinya. Selamat pagi semua mulanya. Suaranya tegas tetapi penuh emosi. Hari ini adalah hari yang saya impikan bertahun-tahun, tetapi saya fikir tidak akan pernah tiba. Peresmian Pusat Pemulihan Pembangunan Holistik Melissa Aira. Tepukan bergema di kalangan orang ramai. Pusat ini dinamakan sempena dua wanita luar biasa yang tidak pernah berpeluang melihat impak yang akan mereka berikan kepada dunia. Kakak saya, Melissa, yang menderita dengan pengasingan dan salah faham, tetapi melalui seni dan kasih sayangnya meninggalkan warisan yang hari ini berubah menjadi harapan. Dan Aira, kakak kepada wanita luar biasa di sisi saya, yang juga pergi terlalu awal tetapi semangatnya hidup dalam setiap orang yang akan kami bantu di sini. Zara mengelap air mata dalam diam. Tetapi saya ingin jujur dengan Anda semua, sambung Tan Sri Mansor. Tempat ini hampir tidak wujud bukan kerana kekurangan wang atau sumber, tetapi kerana kekurangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kemanusiaan. Orang ramai terdiam fokus. 6 bulan yang lalu saya adalah seorang lelaki yang berbeza, sombong, kejam, buta terhadap apa yang sebenarnya penting. Saya melayan orang sebagai objek, menilai nilai berdasarkan penampilan, dan lebih teruk lagi membuat anak saya sendiri merasa tidak kelihatan kerana saya tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi ketakutan saya sendiri. Aiman memegang tangan bapanya, isyarat sokongan yang senyap, sehingga suatu malam di sebuah restoran saya melakukan kesilapan yang mengubah segalanya. Saya menghina seorang pelayan secara terbuka. Saya membuat jenaka kejam atas nama anak saya, dan saya fikir itu baik-baik saja kerana saya mempunyai wang dan kuasa. Dia memandang Zara. Tetapi pelayan itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sesiapa. Dia menunjukkan kepada saya bahawa saya salah bukan dengan kemarahan atau dendam, tetapi dengan maruah dan kecekapan. Dia membuktikan bahawa saya telah meremehkan sepenuhnya siapa dia, dan dalam proses itu memaksa saya untuk melihat diri saya di cermin dan melihat raksasa yang saya telah menjadi. Beberapa orang dalam audiens menangis sekarang. Zara Abdullah adalah seorang guru pakar bahasa, salah seorang individu yang paling berkelayakan yang pernah saya temui. Tetapi kehidupan telah memukulnya begitu keras sehingga dia bekerja sebagai pelayan untuk terus hidup. Dan saya, bodohnya saya,
hanya melihat uniform, tidak melihat orangnya. Dia berpaling sepenuhnya ke arahnya. Zara, awak menyelamatkan lebih daripada sebuah proyek. Awak mengembalikan anak saya. Awak mengajar saya bahwa nilai bukanlah pada jawatan atau wang, tetapi pada karakter dan kemanusiaan. Semua yang pusat ini, wakili semua yang akan dilakukannya wujud kerana awak enggan menyerah apabila saya memberikan semua alasan untuk melakukannya. Tan Sri Mansor, dia berbisik, air mata mengalir deras. Jadi untuk semua orang di sini, dia kembali kepada orang ramai. Saya meninggalkan pelajaran yang saya pelajari dengan cara yang paling sukar. Jangan pernah menilai seseorang berdasarkan penampilan. Pelayan mungkin seorang guru pengawal, mungkin seorang jurutera. Orang yang Anda layan sebagai tidak kelihatan mungkin adalah orang yang Anda perlukan untuk mengubah hidup Anda. Kesunyian mutlak, kemudian seseorang mula bertepuk tangan, kemudian yang lain dan yang lain, sehingga seluruh orang ramai berdiri bertepuk tangan dengan kuat. Aiman mendekati mikrofon. Buat pertama kali dia akan bercakap secara terbuka melalui Zara yang menterjemah. Dia mula menandakan dan Zara menterjemah dengan suara tersekat-sekat. Nama saya Aiman. Saya menghabiskan 16 tahun merasa tidak kelihatan sehingga saya bertemu Zara. Dia menunjukkan kepada saya bahwa menjadi berbeza bukanlah kurang. Dia menunjukkan kepada saya bahwa saya mempunyai suara walaupun tanpa kata-kata yang diucapkan. Hari ini kami merasmikan pusat ini sebagai peringatan kepada dua wanita yang menderita dengan ketidaklihatan, tetapi juga sebagai perayaan kepada semua orang yang enggan membiarkan orang lain tidak kelihatan. Pita dipotong, pintu dibuka, keluarga-keluarga pertama masuk disambut oleh pasukan yang tersenyum dan bersedia. Zara memerhati segalanya apabila dia merasakan dua kehadiran di sisinya, Tan Sri Mansor dan Aiman, bapa dan anak bersatu. Terima kasih, kata Tan Sri Mansor ringkas untuk segalanya. Jangan berterima kasih kepada saya, jawabnya. Berterima kasihlah kerana mempunyai keberanian untuk berubah. Aiman membuat isyarat. Keluarga, sahut Tan Sri Mansor dalam bahasa isyarat Malaysia. Keluarga, ulang Zara. Ketiga-tiga mereka kekal di sana memerhati orang ramai masuk ke pusat itu, setiap seorang dengan kisah mereka, kesakitan mereka, harapan mereka. Dan kini semua dengan tempat yang melihat mereka, yang mendengar mereka, yang menghargai mereka. Zara teringat malam itu di restoran bagaimana dia menundukkan kepala merah padam kerana malu dengan semua orang mentertawakannya, bagaimana dia telah berfikir untuk menyerah dengan segalanya. Dan dia melihat di mana dia berada sekarang. Pengarah sebuah pusat yang akan mengubah ribuan kehidupan, sebahagian daripada keluarga yang dia pilih, bukan oleh darah, tetapi oleh kasih sayang, menghormati kenangan kakaknya, dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan mungkin. Aira, bisiknya ke langit. Janji tertunai. Tiada siapa lagi yang akan tidak kelihatan. Tidak jika saya boleh menghalangnya. Dan di suatu tempat dia yakin Aira sedang tersenyum kerana janji itu telah ditunaikan. Tiada siapa lagi yang tidak kelihatan.